Okay, alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Letak pin saya, please. So, hari ini kita bersama dalam program Sembang Nutrisi. Sembang Nutrisi kali ini topik dia sangat-sangat menarik, iaitu the power of susu ibu. Saya percaya semua orang mesti pernah rasa susu ibu. Dan hari ini kita nak kenali ataupun kita nak kita nak memberikan pencerahan tentang betapa pentingnya susu ibu ni dan juga tentang kebaikan susu ibu ni kepada bayi. Kenapa anda perlu menyusukan bayi? Sebab kalau orang cakap tu menyusu ni sebenarnya satu rezeki. Ada orang dia tak dapat rezeki untuk nak menyusukan baby dia. Okey, tapi kalau sesiapa yang dapat menyusu ibu, bersyukur sangat-sangat. Dapat menyusukan anak, bersyukur sangat-sangat. Sebab kejap lagi kita akan bagi tahu kenapa pentingnya susu ibu. Right? So, sebelum kita nak mulakan program kita pada malam ini, seperti biasalah, kita nak minta jasa baik anda semua. Kalau boleh kita kongsikan link ini kepada kawan-kawan kita. Kita copy link, share link ni kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka ingin mengetahui tentang betapa pentingnya susu ibu ni. Alright. Jadi hari ini sekurang-kurangnya kita orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Bila orang tu faham, orang tu tahu, jadi orang tu praktikkan. Jadi secara tidak langsung kita dapat menyampaikan manfaat kepada orang lain. Tak susah pun nak orang cakap tu nak share link ni. Just klik saja share, copy link, kemudian pergi dekat Facebook, paste dekat Facebook anda, ataupun pergi dekat WhatsApp, pergi dekat Telegram, pastekan link tadi tu, blast kepada kawan-kawan kita. So bila diorang klik saja link tadi tu, terus dia boleh nampak apa yang kita tengah buat sekarang. Alright. So hari ini untuk menyampaikan topik ini, of course lah bukan saya. Saya sebagai moderator saja, tetapi kita bawakan khas untuk anda semua, orang yang sangat saya kagumi, orang yang memang profesional dalam bidang kesihatan, dalam bidang perubatan. Nak ilmu-ilmu tentang kesihatan ni, kita boleh bertanya kepada beliau, dan beliau bukan orang yang biasa-biasa. Beliau merupakan seorang doktor. Jadi kalau doktor yang cakap ni, kita kena dengar. Sebab apa? Ada kebaikan di sebalik apa yang disampaikan tu. Sebenarnya ada kebaikan yang perlu kita tahu, yang perlu kita buat. Alright. So, kita tak nak buang masa lagi. Okay, kita nak say hi dahululah kepada mereka yang sekarang ni yang sedang live. Saya pun tak tahu sekarang ni berapa orang yang tengah live sebab saya tak nampak kat dalam phone saya. Tapi by the way, kita nak say hi kepada Yati Nurhayati, Anwar Abdullah, Cik Maria Teresa, apa khabar? Karimi Awang, Masjidin, apa khabar? Mak Zain, apa khabar abang? Yati, Halimah Yunus, kemudian kita ada Rosna Ramli, Zana Suzana. Jadi sharekan, ramai lagi ni. Mungkin sekarang ni orang tengah baru lepas solat ke apa semua kan. Jadi sharekan link ini kepada mereka supaya, ataupun dekat dalam Facebook ni anda tagkan nama-nama kawan-kawan anda tu yang mana yang ada rasa penting untuk dia tahu tentang topik pada malam ini. Jadi, untuk tidak membuang masa lagi, kita nak mempersilakan Scientific Advisor Maxima. Kita bagi tepukan yang gemur untuk Dr. Zainal Abidin. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Nampak ofis Alhamdulillah, Doktor. Saya tiap minggu bersama dengan Doktor, saya nampak perubahan. Makin lama makin muda lah, Doktor. Ya ke? Ini pasal terperap punya pasal ni. Makin muda lah. Okey, Doktor. So, topik hari ni, Doktor, kita nak ceritakan tentang the power of susu ibu, Doktor. Oh, memang power. Ya, betul. Susu ni memang power. The power of susu ibu dah lah power. Lepas tu free. Berbeza dengan bukan nak cerita yang jauh lah. Saya ceritakan kepada adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri. Dia sebab dia busy, dia kerja everything semua. Tapi dia dapatlah menyusukan bayi dia, tapi tak adalah all the time dia menyusukan bayi dia. Dia bagikan kepada susu formula. Susu formula pula, Doktor. Harga dia bukan RM10, Doktor. Oh, memang mahal. Yes, satu tin tu 100 lebih. Lepas tu pula
dalam sebulan bukan nak makan 1 tin. Dalam sebulan sampai 4-5 tin nak kena makan. Maksudnya nak bagi susu kepada baby ni sampai RM500, RM600 nak kena spend setiap bulan. Itulah. Jadi, Itulah tu. betul? Jadi hari ni kepada mereka yang orang cakap tu yang boleh menyusukan baby, yang dapat menyusukan baby, sebenarnya itu sebenarnya rezeki untuk anda semua. Rezeki dari segi apa? Jimat juga RM500. Tapi Betul. itu dari segi jimat duit, doktor. Tapi yang kita nak ceritakan tu tentang khasiat dia tu. Yes. Alright. So, kita tak nak buang masa lagi, doktor. So, ramai yang sekarang ni dah ternanti-nanti dengan topik kita pada malam ni. So, saya serahkan kepada doktor untuk ceritakan tentang the power of susu ibu. Silakan, doktor. Yes. Okay. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang non-Muslims, and terlebih dahulu seperti biasa mari kita mengucapkan syukur kehadiratillah atas izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu sesi yang didatangkan khas oleh Maxima Nutrition. Dan terima kasih terlebih dahulu kita juga ucapkan kepada Mr. Eddie and his team sebab menjadikan program ini realistik ataupun materialize. Okay, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan terlebih dahulu mari kita mengucapkan syukur kehadiratillah atas izin dan limpah kurnianya yang dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang singkat, yang mana kita khususkan lebih kurang dalam 1 jam ataupun 1 jam lebih sedikit untuk memberikan anda sedikit tips ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihat dan kesihatan. Dan malam ini kita berada dalam sesi sembang nutrisi yang baru saja diperkenalkan oleh Maxima Nutrition sebagai our CSR, that is our corporate social responsibility. Tetapi dan topik malam ini adalah the power of susu ibu. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dalam majlis ilmu ini ditulis sebagai amal baik dalam buku amal kita, insya-Allah. Baik. Dan topik ini is a very interesting topic. Banyak dah pun dibincangkan, tapi kadang-kadang walaupun dah banyak dibincangkan, dah banyak dituliskan, dah banyak dipublishkan, tetapi masih ramai lagi yang terutamanya bagi ibu-ibu ataupun yang merancang menjadi ibu tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam susu ibu. Tapi jangan salah faham. Maxima Nutrition tidak supply susu ibu. Tidak, ataupun tidak jual susu. Kita dekat sini bukannya syarikat yang mengedarkan susu, tidak, tetapi topik ini dipilih hanya sekadar untuk menjadikan apa itu kita panggil integrasi, topik-topik yang kita bincangkan tidaklah hanya menjurus kepada produk-produk yang ada dalam Maxima semata-mata, tetapi walau apa pun impaknya ada. Kerana kita ada kumpulan-kumpulan nutrisi yang boleh membantu untuk menjadikan seorang ibu itu seorang ibu yang sihat sebagai persediaan sebelum mengandung, semasa mengandung, selepas bersalin, sewaktu menyusu. Jadi kita ada produk-produk, kita ada makanan-makanan kesihatan ataupun suplemen yang didokong dan ditatang oleh banyak kajian-kajian saintifik dan klinikal yang menjurus kepada kebaikan manusia dalam menggunakan suplemen yang diedarkan dan dikeluarkan di Maxima Nutrition, insya-Allah. Baik, jadi terima kasih banyak dan selamat datang kepada semua ahli-ahli Maxima, especially to all these Maxima members and non-members, and of course the new followers that was invited to this program conducted by our principal, that is Maxima Nutrition. And terima kasih juga dan tahniah kepada tim Maxima lah, ya. Okey, baik. So acara ini adalah sebahagian daripada proses. Sebenarnya program ini diadakan because kami as tools of the company, kerana Maxima merupakan sebuah syarikat pengeluar dan pengedar kepada
makanan kesihatan ataupun supplements ataupun we call it nutrition now. Dan ini merupakan satu proses di mana memperkenalkan Maxima Nutrition dan perniagaannya untuk pengetahuan umum. Dan kita lihat bahawa dengan cara ini kita dapat berinteraksi melalui topik-topik yang kita kemaskinikan daripada masa ke semasa, dan kemudian itu ini akan dapat menjalinkan hubungan di antara ahli dan juga bukan ahli, dan this is the time where people will invite all of you to be here and to listen to our program. Right, dan dengan cara itu our vision is that dia akan membantu untuk memudahkan gerak kerja usahawan Maxima dalam memberikan penerangan dan pencerahan berkaitan dengan produk yang sedia ada dan meyakinkan prospek mengenai kebaikan dan kelebihan nutrisi Maxima, yang mana seperti yang saya katakan tadi banyak disokong, ditatang, dikemaskinikan oleh banyak kajian saintifik dan klinikal untuk dimanfaatkan bukan saja oleh pengguna tetapi juga oleh bakal-bakal usahawan dalam Maxima Nutrition. Baik, alhamdulillah. So, artikel yang akan saya bacakan pada malam ini sedikit sebanyak saya ingin menyentuh tentang Maxima Nutrition is pengeluaran dan pengedar kepada sekumpulan nutrisi seimbang dan functional nutrition daripada sumber alami dan organik 100%. Yang berteraskan proprietary data and compelling medical evidence, yang mana kita memang tidak bertolak ansur. Kita memang tidak membuat kajian, tetapi produk-produk yang kita ada telah pun dibuat kajian oleh pemilik patent atau pemilik teknologi. Mereka yang telah mengeluarkan berjuta-juta perbelanjaan untuk menjalankan kerja-kerja contohnya macam R&D dan sebagainya. Nah, sehinggalah mereka itu mendapat kelulusan patent dan diperakukan, maka dengan itu kita masukkan dalam Maxima dan kita bawa dengan sole distributorship dan sebagainya, dan kemudian itu ini menjadikan Maxima sejak daripada awal penubuhannya tahun 2012 hingga sekarang masih tetap menggunakan barang produk-produk yang sama, dan kita tidak tukar-tukar produk dan sebagainya. So, that is our standard. Itu yang saya sangat suka. Dan dalam kali ini saya nak sentuh sedikit tentang the strength of Maxima Nutrition sebelum saya masuk ke topik yang sebenar. It's not just a scientific formulation that not supported by effective R&D and clinical trials necessary for functional foods. Yang ini memang saya ambil satu artikel yang bertarikh April 1994, yang mana ini konsensus ini datangnya daripada speaker-speaker yang very high end dalam knowledge mereka tentang functional food face hurdles. Dan artikel ini saya ambil kenapa saya katakan bahawa Maxima Nutrition should be pilihan. Kenapa dia mesti menjadi pilihan dalam apa keadaan sekalipun? Kerana dia melepasi teknik ataupun melepasi tahap di mana yang disediakan ataupun digaris pandukan oleh beberapa pertubuhan yang contohnya macam Chicago Nutrition Association, mantu the Chicago section of the Institute of Food Technologies dan juga Chicago Center for Clinical Research. Dan ini berpandukan kepada nutrisi-nutrisi yang kita ada. Jadi sebenarnya topik susu, the power of susu ibu ni is sebagai pembuka tirai kepada anda untuk mengenali Maxima Nutrition, kerana dengan seperti mana yang Tuan Eddie bincangkan tadi, bahawa ada separuh-separuh ibu yang mana terpaksa membelanjakan begitu banyak wang untuk membelanjakan ke atas anak-anak mereka, yang especially on the topik penyusuan ataupun breast, kerana mereka tak mampu nak melakukan breastfeeding. So di sini kita ada nutrition, which saya akan masukkan di peringkat akhir sekarang, di mana what is the contents, the strength of Maxima Nutrition untuk membantu ibu-ibu ni supaya boleh dalam proses along the line dalam kehidupan mereka, sebelum mereka berkahwin, selepas mereka berkahwin, persediaan untuk untuk bersama, persediaan semasa untuk mengandung, semasa mengandung, sewaktu mengandung, selepas mengandung dan selepas dalam pantang. So we have a very good nutrition, which is I'm very proud of. So, dan menurut pada seorang Pfizer Incorporation di Connecticut, is the senior vice president of food and science of Pfizer.
Pfizer BioNTech. BioNTech itu bagian apa ni, bagian COVID vaksin. Tapi yang ini Pfizer ni is under food science. Okay. So dia kata apa? This will not won by smoke and mirrors. You will need persuasive studies, lengthy and costly studies. Yang mana dia menekankan bahawa untuk mengambil satu-satu produk atau nutrition hendaklah dibasahkan dengan persuasive studies, benda yang boleh meyakinkan, dan ini semua memerlukan kos yang sangat tinggi dan sangat banyak. Dan kemudian tu lengthy, maknanya very detailed and costly studies, memang mahal. So kalau orang sanggup nak buat untuk masuk dalam industri ini, dan kalau mereka ada ada capacity untuk melakukannya, silakan. Kan, because it's not easy. So dan kita di Maxima pula memang sangat-sangat very sensitif dengan isu-isu yang semacam ini, supaya kita dapat memberikan the best kepada pengguna-pengguna dan juga usahawan-usahawan kita. So dan juga daripada Nabisco Food Group of New Jersey, yang mana dia pun kata there will exist the potential of misunderstanding and even fraud. Jadi banyak sekarang ni yang kita lihat adalah banyak orang salah faham tentang nutrition kerana mereka mendapat informasi-informasi yang salah, dan juga ada yang dikatakan even fraud, berlaku penipuan. Yang mana di sini saya tegaskan bahawa sepanjang saya bersama dengan Maxima Nutrition, kita memang pastikan bahawa kedua-dua perkara ini, misunderstanding and fraud ini tidak berlaku dalam Maxima Nutrition. Sewaktu saya memberikan penjelasan, pendidikan dan pencerahan dan bimbingan dan sebagainya. Kerana ini merupakan tanggungjawab yang sangat-sangat berat yang perlu saya pikul, dan saya perlu answerable. Saya perlu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang dibincangkan pada masa ke semasa, insyaAllah. Dan oleh itu kita kena mendidik masyarakat supaya you have to think. You ada konsep. Apabila you menerima maklumat, you mesti ada 5 perkara yang you kena fikirkan. That is THINK, think. Pertama, is it true? Itu yang pertama. Okay. T yang pertama is it true? Kemudian tu H, is it helpful? Produk yang diceritakan, maklumat yang dibagi, adakah memberi kesan, adakah dia membantu? Kemudian tu number I is inspiring. Adakah dia memberi anda inspirasi untuk anda nak makan ke, nak jadi usahawan ke? Kerana kita di Maxima ini, kita bukannya buat trading, kita buat MLM. Jadi pastinya anda jika nak menjadi seorang pengguna ataupun usahawan sebagai pengguna, anda kena are you inspired with our product? With our the technology, the findings, the clinical research, the scientific research, are you inspired to have untuk makan? Ataupun adakah anda bersedia untuk menjadi seorang usahawan bersama-sama kita dengan berpandukan kepada maklumat-maklumat yang terkini yang kita sampaikan daripada masa ke semasa. Kemudian tu N, is it necessary? Adakah ia perlu? Jadi penilaian-penilaian yang semacam ini yang perlu kita berikan kepada anda. And then is it kind? Adakah dia bertoleransi? Is it kind? Okay, is it kind for you to go and outside there and to talk to other people? Kan? Adakah ini merupakan satu tindak balas yang bagus? So insyaAllah ini merupakan perkara yang memang saya pertimbangkan sentiasa, yang mana saya menggunakan 5 benda ni, dari THINK ni dalam setiap persembahan saya di dalam Maxima untuk membantu rakan-rakan usahawan yang berada di dalam Maxima. Baik. Dan dalam topik the power of susu ibu pada malam ini, ada campur tu dah. Power of the susu ibu. Cantik tu kan. Tahu tajuk dia. So saya ambil beberapa sumber daripada Academy Pediatric America, daripada New York. Tentu saya ambil daripada susu manusia dan komposisi, daripada juga klinik Pediatric Amerika Utara. Kemudian tu saya ambil nota-nota daripada kenyataan dan dasar menyusukan dan penggunaan susu manusia di bahagian pediatrik. Kemudian itu menyusukan panduan dan juga untuk profession perubatan ke-8. Keempat, this one is from the Elsevier Health Sciences. Kemudian tu saya ambil juga nota-nota daripada penyusuan susu ibu dan laktasi manusia keempat daripada Bartlett Learning. Kemudian tu rujukan juga saya masukkan daripada yang local university, daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya dalam panduan pengurusan laktasi dan kurikulum rujukan. Okay, so this is a few yang saya terpaksa rumuskan untuk bagi, because
Walaupun topik ni mudah, tapi kita perlu adakan data-data juga untuk anda, ya. Okay. Baik. Definisi ini, apa ni, kita tengok pada definisi dulu. Okay. Sebelum kita masuk pada susu ibu, kita nak tahu apa dia definisi susu. Susu adalah makanan ruji dan merupakan sebahagian daripada pemakanan manusia dalam kebanyakan budaya. Dan ciri-ciri utama susu adalah dia berfungsi untuk memberi makan bayi. Dia mempunyai kalsium yang membolehkan kita menguatkan tulang kita. Ia melindungi peratusan lemak yang diperlukan untuk badan kita. Kemudian tu dia mempunyai zat besi dan protein bagi membantu metabolisme dan juga mempunyai vitamin B, C dan A. Kemudian ciri ini juga penting kerana susu ini juga digunakan dalam beberapa cara penyampaiannya, iaitu contohnya kita boleh dimakan dalam bentuk yogurt, susu. Ini definisi susu ni ya. Okey. Kemudian tu boleh digabungkan dengan kopi atau teh. Itu susu. Okey, right. So susu ini juga boleh diubah menjadi keju melalui proses penapaian atau dalam berbagai bentuk penusu yang kita makan. Itu dari susu. Right? Now, ibu pula. Apakah definisi ibu? Ibu pun nak kenal juga diri dia sendiri. So konsep ibu ni, okay, adalah tanpa keraguan merupakan salah satu konsep yang terkaya dan yang paling kompleks yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ibu ni, okay. Ia boleh didekati dari perspektif yang sangat berbagai, baik biologi dan sosial, individu atau kumpulan. Okay. So dalam istilah biologi, ibu adalah makhluk hidup, wanita yang mempunyai keturunan yang telah melahirkan makhluk hidup yang lain. Okay. Selepas masa kehamilan dan yang sesuai yang merubah mengikut jenis makhluk hidup yang kita rujuk. Okay, fine. So dalam pengertian ini, menjadi seorang ibu adalah satu makhluk yang hidup yang paling makhluk yang seksi. Ada seksi perempuan ni. Okey. Dan menjadi apabila mereka disenyawakan dan menanam makhluk hidup yang baru. Maknanya dia boleh menerima persenyawaan perempuan ni. Orang lelaki tak boleh. Dia memang terlibat dalam proses ni. Dalam sewaktu persenyawaan tu, lelaki memang ada. Memang dua-dua makhluk ni makhluk hidup. Bapa pun hidup, makhluk hidup. Ibu pun makhluk hidup. Jadi bila proses tu berlaku, hanya ibu je yang boleh menerima, bapa hanya boleh menanam. Tapi dia tidak boleh membina ataupun apa kita panggil membesarkan makhluk ni dalam perut ni, tak ada. Ibu je yang boleh. Tu sebab tu dia panggil dia ibu. Again, right. Dan lelaki pula yang bila dah buat macam tu, dia akan digelarkan bapa. Bapa ni dia sifat dia menanam, ibu yang menyambut dan menumbuhkan. Ini ibu. Okey, jalan definisi ibu. Tapi yang kita nak bincang adalah definisi susu ibu. Tadi secara definisi susu. Okay, sekarang ni kita tengok pula apakah definisi susu ibu. Susu ibu menurut kajian ini dia kata adalah sumber makanan cair yang dibuat oleh payudara ibu untuk anak-anaknya. Ada satu mesin yang buat susu ibu yang nama dia payudara. Dia bukan ketiak, bukan lengan, bukan kepala, bukan telinga yang buat. Tapi dia buat daripada satu organ khusus yang dijadikan yang namanya payudara. Okay. Nah, tubuh seorang wanita membuatnya sebagai tindak balas kehamilan dan menyusukan bayi pada payudara. Kan selalu kan bila ibu nak menyusukan bayi, dia akan gunakan payudara dia. Dia tidak gunakan telinga dia bagi anak dia hisap. Tak ada hidung dia ke? Tak ada kan? Dia ada alat khusus. Okay. Lelaki pun ada juga payudara tapi tak cukup. Kan? Itu kecil sangat. 50 sen. Kecil now. Okay. Dan dia tak ada fibrous tissue, dia tidak ada glandula untuk nak mengumpul susu dan sebagainya, tak ada. Okey. So memang lelaki tak boleh lah. Jadi hanya perempuan saja. Dan serta perlindungan dan susu ini apa fungsi dia? Ya, dia menyediakan kanak-kanak dengan nutrisi lengkap. Kemudian itu serta perlindungan terhadap jangkitan penyakit. Kemudian tu manfaat menyusu ibu dan anak-anak dalam berbagai cara. Okey.
dia ada direct boleh unplug ataupun boleh dipump. Ini gunakan botol dan sebagainya. Okey, itu kaedah-kaedah. Dan banyak manfaat kesihatan terus berurutan selepas menyusu telah berakhir. Okey. So itu adalah definisi susu ibu. Komposisi susu ibu pula. Dalam kajian ini yang saya kumpulkan, saya rumuskan, komposisi susu ibu adalah kompleks. Sangat kompleks. Ia terdiri lebih daripada 200 bahan yang berlainan. Bayangkan. Nak adakan 200 bahan yang berlainan is not easy. 200 bahan berlainan. So, badan kena mampu untuk menghasilkan, sebab dalam komposisi susu ni dia akan sedut, dia akan ambil daripada apa-apa jenis makanan yang dimakan oleh ibu. Jadi bayangkan, kadang-kadang ada ibu memang ada susu tetapi susunya tidak kompleks, tidak mencapai. Bayangkan ya, kalau tidak mencapai ke tahap 200 bahan berlainan tu sangat-sangat rugilah. Bila kita susah payah menunggu kelahiran, merancang mengandung, kemudian tu sepanjang itu kita abaikan pemakanan kita abaikan emosi kita abaikan banyak perkara-perkara yang rehat kita, suplemen yang patutnya diambil tak ambil. Ini banyak berlaku dalam pasaran. That is nothing new lah. So malam ini kita ambil topik ini sebagai sandaran untuk memberi anda kesedaran bahawa bila anda nak menyusukan anak, anda juga kena bersedia daripada mental dan fizikal, dan anda juga kena bersedia dengan wadah persediaan selular yang dipanggil cellular health, di mana anda perlu sehat dari peringkat selular, dan dengan itu badan anda dapat bergabung dan kena di peringkat inilah di mana banyak hormon-hormon dan kelenjar-kelenjar dalam badan diaktifkan supaya dapat mengeluarkan nutrien-nutrien, dapat mengeluarkan enzim-enzim yang perlu sewaktu mengandung. Okey. Dan juga selain daripada 200 bahan itu, ini termasuklah ya. Termasuk dia mesti ada protein, dia mesti ada lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, nutrien yang lain yang perlukan sokongan, kemudian tu dia perlukan enzim-enzim dan juga perlukan hormon-hormon. Ini. Jadi itu komposisi susu. Jadi bukan hanya kita lihat sekadar susu ibu kalsium untuk tulang, untuk gigi, bukan. Susu ibu kompleks. Dia sangat-sangat terkesan dengan implikasi daripada apa yang wanita itu makan, apa yang wanita itu ambil, dan ini merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Maxima Nutrition, yang mana dia boleh merembeskan dan membantu ibu-ibu ini untuk membuat persiapan rapi untuk berhadapan dengan masalah seperti persediaan sebagai seorang ibu, seorang isteri dan sebagainya. Right? Dan berapa lama susu payudara terbina? Okay. Kajian ini kata pengeluaran susu ibu bermula semasa kehamilan. Okay. Dan kemudian apabila bayi anda dilahirkan, anda akan mempunyai sedikit susu untuk hari pertama atau kedua. Dan pada hari ketiga selepas bersalin, pengeluaran susu ibu meningkat. Sebagai susu ibu anda masuk, anda harus merasa payudara anda mula mengisi. Ini hanya wanita yang boleh rasa. Bagi ibu-ibu yang mana yang sudah pun di peringkat-peringkat penghujung proses mengandung mereka, dan hanya mereka saja yang tahu, yang rasa, yang lelaki tak dapat tahu ni. Ya. Okay. Kemudian walau bagaimanapun, ia boleh mengambil masa lebih lama sehingga 5 hari untuk ibu-ibu yang pertama kali mengisi susu ibu. Okay. So it's very normal lah kadang-kadang bagi orang yang pertama kali melahirkan untuk memberikan ini pada awal-awal tu tak keluar susu tu. Jadi dia kena susukan kepada anak puting dia tu supaya dia dapat merangsang hormon oksitosin yang mana dia akan merangsang pembentukan susu dalam payudara dia. Baik. The stages of susu payudara. Okey. Susu ibu-ibu ini biasanya dibincangkan dalam 3 peringkat. Okey, ini nak kena tahu ni. Okey, pertamanya adalah dia dalam peringkat kolostrum. Okay. Kemudian tu susu ibu peralihan dan dalam susu ibu matang. Ini semua berlaku dalam proses dalam 3-4 hari yang pertama tu. Dia akan mula berlaku. Okay. Jadi jangan heran. So kolostrum adalah susu ibu pertama. Ia hadir pada akhir kehamilan dalam beberapa hari selepas kelahiran bayi anda.
Dan ianya biasanya tebal, berwarna kuning dan melekit. Maknanya dia melekit dan dia body sticky, bantu warna dia kuning. Okey, dan dia anjal, dia tebal. Okey. Kemudian tetapi ia juga boleh berwarna nipis atau putih atau oranye. Dia bergantung kepada nutrition yang ibu ambil. Kadang-kadang susu ni bukan hanya putih semata-mata. Kadang-kadang dia boleh keluar jadi hijau lah, biru, berpandukan kepada nutrition yang dia ambil. Tapi it's okay, it's alright, there's nothing wrong with that. Alright, okay. So kolostrum mudah untuk bayi baru lahir. Ia mengandungi tinggi protein. Nampak? This is the power. Awal-awal lagi dah. Okay. So walaupun dia belum lagi dalam bentuk susu matang yang sebenar, kolostrum ini bayi baru lahir dia tinggi protein, rendah lemak. Ini so untuk penyesuaian. Okay. Dan mengandungi kepekatan tinggi antibody. Alright. Dan khususnya immunoglobulin A, okay, and then serta sel darah putih untuk melawan jangkitan. So dia lebih kepada immune system. Alright, okay. Kemudian dia juga merupakan pelawas semula jadi yang membantu mencegah penyakit kuning. See, so ramai kadang-kadang ibu yang mana dia tak tahu the function of the first drop susu yang dia ada. Dia selepas ibu bersalin, beberapa jam selepas itu, kalau boleh seawal jam yang pertama tu dia dah mula menyusukan anak dia. Sebab apa itu? Penting tu, kolostrum yang ada kat situ tu sangat tinggi antibody dan juga dia boleh bertindak sebagai pelawas, sebagai laxative untuk membantu untuk keluarkan mekonium, right? So untuk membantu mencegah penyakit kuning dan membersihkan badan dengan mekonium bayi anda, sebab kan mekonium kan dia belum ada najis lagi, so dia akan keluar dalam bentuk yang hitam-hitam, berlendir bercair tu kan, itu mekonium tu kena dikeluarkan. So itu boleh dibantu dengan susu awal ibu. So itu adalah kotoran yang pertama yang dia perlu buang daripada badan dia. So penting nak susu ibu, sangat-sangat penting kerana dia bertindak sebagai gitu. Jadi kalau sayangnya pula kalau ibu tidak boleh memberikan kolostrum ini, dan tindakan kolostrum itu begitu punya baik, dia sebagai pelawas, sebagai ada agen antibody dan sebagainya, tetapi kalau kita gantikan dengan susu botol, rugi, sangat-sangat rugilah. Anak kita tidak mendapat the good function of susu ibu. Okay. Kemudian jumlah kolostrum yang dibuat oleh tubuh adalah sangat kecil. Sebab itu dia sementara je, sekejap aja, because that is the most important. Kolostrum ibu ni sangat-sangat penting. Okay. Seperti awal-awal tu. Jadi kalau boleh rebutlah saat-saat itu. Jadi pada ibu-ibu yang sedang mengandung dan sedang menunggu masa untuk bersalin ataupun sudah pun berada dalam pantang, kalau boleh manfaatkan susu ibu. Jangan risaulah soal-soal kosmetik dan sebagainya tu, itu later lah kan. Ramai orang yang cuba nak membesarkan payudara, kenapa lah perlu takut kan. So it's very nice payudara cantik. Kembang gitu kan. Cantik kan. Tu hanya ibu-ibu saja yang dapat rasa benda tu. So ini satu nikmat. So jumlah kolostrum yang dibuat oleh tubuh anda adalah kecil, tetapi jumlah kecil mengandungi semua keperluan bayi baru anda dalam beberapa hari pertama dalam kehidupan dia. Okay, so this is the power of susu ibu. Okay. Kemudian tu dalam masa yang sama dia akan bertukar, kolostrum ni akan bertukar alih, dia akan menjadi susu payudara peralihan. Ini di antara sebelum dia matang. So dia akan ambil alih pula. Sebab okay, kolostrum kau dah buat kerja kau, now it's my turn. Okay, so dia akan masuk. So susu peralihan adalah gabungan kolostrum dan susu matang. Dia di antara. So kolostrum pun ada, susu matang pun ada. Tapi nama dia susu payudara peralihan. Kadang-kadang benda ini tak dibincangkan secara khusus. Melainkan kalau anda seorang ibu yang dalam proses akhir untuk bersalin, mungkin anda ada inisiatif untuk mengikuti kelas-kelas penyusuan ibu dan sebagainya, maka anda akan nak didedahkan dengan ilmu-ilmu ini. Tapi oleh kerana ramai kadang-kadang tak ambil point pun, tahunya tak pernah pergi pun, tak pernah attend pun kelas. Tapi tak apalah, insyaAllah. Jadi malam ni saya nak berikan anda sedikit informasi lah. Ya. So susu payudara peralihan ini, so apabila susu ibu anda mula masuk kira-kira 3 hingga 5 hari selepas bersalin. Nampak? So di antara 1 hari hingga 3 hari, yang itu peranan tu banyak dimainkan oleh kolostrum. Bukan susu lagi, kolostrum. Dia akan masuk, dia akan cuci, dia akan bodoh, dia akan bina antibody, dia akan apa pun. Bantu body untuk nak keluarkan mekonium, untuk apa semua kan. Saat tu. Kemudian tu selepas itu baru dia akan bertukar. Tadi antara hari ketiga hingga hari kelima sebab bersalin, dia bercampur dengan kolostrum. So, susu tu dah mula keluar dan dia dalam bentuk yang cair tetapi dah
dah bercampur dengan kolostrum yang ada. Okey. Kemudian tu beransur-ansur beralih kepada susu matang selama beberapa hari atau seminggu. Itu. So dalam proses yang itulah antara 1 hingga 3 hari kita gunakan kolostrum, dan selepas itu antara 3 hari hingga seminggu dia akan mula bercampur baur dengan susu matang. Yang namakan susu peralihan. So lepas itu baru dapat susu yang sebenar, susu payudara matang. Yakni susu anda akan berubah menjadi susu ibu yang matang pada masa bayi anda berusia kira-kira 2 minggu. Okay. So adalah sikit ilmu malam ni. Okay. Alright. Dan susu matang adalah susu yang gabungan foreign dan hind milk. Okey, ini satu sebutan yang tak pernah kita dengar ni. So dalam kajian ni dia kata susu matang ni ada 2 jenis. Satu yang mula-mula dimulakan dengan susu formal. Formal maksudnya dia ada dalam bentuk nipis, berair, rendah lemak dan rendah kalori. Semasa anda menyusu. Okey, dalam beberapa hari dia nak membentuk susu matang tu. Lepas tu baru masuk dipanggil hind milk. Jadi hind milk ni dia akan bertukar kepada yang lebih tebal, yang lebih lebih likat, lebih likat, bantu lebih tinggi lemak dan kalori. Okey. So itu nama dia susu matang. Alright. Okay, so kajian ni sangat-sangat bagus. It's very good for new mothers. Okay. Dan kemudian tu membuat susu payudara cukup. Tubuh anda mula membuat susu ibu sebagai tindak balas kehamilan dan penyerahan anak anda. Okay, tak? Tetapi untuk terus membuat susu ibu selepas bayi anda dilahirkan, anda perlu menyusu atau mengepam susu ibu anda untuk merangsang. Okay, sebab dia datangnya daripada ada satu hormon di dalam kelenjar pituitary yang mengawal rangsangan ini daripada hisapan puting. Dia mula menggunakan puting tadi. Sebelum ni belum ada lagi. Tetapi oleh kerana nak mengeluarkan tu dia perlu dirangsang. Nak rangsang dengan apa? Dirangsang dengan hisapan. Jadi kita kena sentuhkan puting kepada bayi dan bayi mula mengepam, menyedut, okey, menyunyut, ataupun kalau tak ada, kalau anak anda tak mampu untuk menyunyut dan sebagainya, anda juga boleh mengepam, pam and then bagi, dan dia akan merangsang susu itu dengan lebih banyak. Ada separuh-separuh ibu kadang-kadang is very good lah, because tak perlu mengepam, tak ada apa, tengok tu tak boleh bengkak kan, itu okay, is very good. Tapi yang tak boleh, then you have to pump. Ada tujuan tu, bukan apa, because untuk merangsang. Baik, so semakin anda menyusu atau mengepam, lebih banyak anda akan memberitahu badan anda untuk membuat susu. Nampak? So maksudnya di sini, so kalau nak memperbanyakkan dia punya pump tu kan, jadi anak tu kena kerap lah, kena always, all the time nyunyut ataupun you gunakan pump tu kan, macam tu, right? Bapak pun boleh ngepam samalah. Dia boleh pinjam sama lagi. Okey, tolong ibu ni kan. Okey, ya. Okey, now hampir semua ibu mempunyai keupayaan untuk membuat bekalan susu ibu yang sihat. Okey, itu penting. Sangat-sangat penting. Anda kena positif. IMPP yang mengatakan bahawa anda mampu untuk mengeluarkan susu yang sihat untuk bayi anda, itu sangat-sangat penting. Di samping nutrition, penjagaan diet dan sebagainya, senaman dan everything, jaga air, rehat yang cukup, makanan seimbang, tetapi positif in your mind yang mengatakan bahawa anda mempunyai keupayaan untuk membekalkan, itu pun sangat-sangat penting. So ini adalah pengaruh emosi, right? Dan kebanyakan masa membetulkan penyusuan dan penyusuan susu ibu lebih kerap dapat membantu menghidupkan dan mengembalikan kelandasan keibuan. Right. Di situ dia akan mula, seorang ibu itu akan mula dapat merasakan the empathy, right? Dengan susuan itu dapat memberikan. Kadang separuh orang dia tak suka, tapi kalau dah lama bila dia buat, dia bagi, so suddenly dia rasa macam it is very important. Satu tindakan yang sangat-sangat penting bagi dia untuk menyusukan anak dia. So the colours that breast milk may be. So susu ibu sebenarnya dia berubah-ubah. Dia tak semestinya putih. Ada kebiasaannya memang putih lah.
Tetapi kadang-kadang dia akan jadi warna kuning, ada hijau, ada biru, ada coklat, ada macam-macam color lah, bergantung kepada apa yang anda makan. Jadi jika berlaku yang macam tu, jangan risaulah. Ada yang merah jambu, kan? Ada macam-macam tu. Tapi don't worry. Sebab kajian ni dia kata kadang-kadang darah dan sindrom paip berkarat ataupun puting retak boleh muncul dalam susu ibu anda. Dan tapi walaupun dia menakutkan, tapi tak bahaya. Kalau apa pula color macam ni, tapi it's not dangerous. It's selamat sebab dia datang dari dalam, bukan datang dari luar. Ya. Melainkan kalau luar putih, letak di luar, dia berubah. After a while, dia jadi merah, kuning, biru, hijau. That is different. Itu memang tak boleh makan. Tetapi sebab dia dipengaruhi oleh di luar. Tapi kalau tidak pada dalam, dia keluar dalam bentuk biru, boleh minum. Tak ada masalah. No. Tapi kalau dah keluar putih, tapi dia berubah color di luar, yang itu jangan. That is something is wrong somewhere. Right? Yang itu juga boleh dapatkan rawatan. Baik. Tapi tak pernah jadi pun, insyaAllah. Okay? Melainkan dia terdedah kepada kepanasan yang mana dia membantu jadi susu jadi masam dan sebagainya, yang itu lain lah. Alright. So selagi bayi anda tidak menolak payudara, bayi ni dia pandai. Anda tak perlu risau lah. Kan? Walaupun keluar biru, hijau, kuning, coklat, apa benda, kan tak? Jangan risaulah. Because bayi ni dia ada sensitif dia ada sensitivity dia. Bila dia isap tu, dia punya lidah tu dia akan dapat rasa. Kalau benda tu tak betul, tak sedap, apa tu bahaya, dia akan tolak. Jadi maknanya for ibu-ibu, ilmu yang you kena ada adalah selagi anak you boleh menyusu, boleh menyunyut, boleh mengisap, don't worry. Apa-apa warna susu yang keluar is okay. Okay? Right? So rasa susu. Dalam kajian ini dia kata susu ibu digambarkan sebagai manis dan berkrim. Manis dan berkrim. Susu ibu. Bagi yang tak pernah rasa lah. So ia mendapat rasa manis daripada laktos, iaitu gula susu, dan dia berkrim kerana jumlah lemak yang ada. So makanan yang anda makan setiap hari sebagai sebahagian daripada diet penyusuan anda juga akan menyumbang pada rasa susu ibu anda. Ya. So maknanya dia akan berbagai. Kalau you ambil berries, banyak buah-buahan, so dia akan sedikit sebanyak akan dapat memberi kesan rasa kepada susu ibu ini. Baik. So walau bagaimanapun, menurut statistik kadar penyusuan ibu badan di kalangan wanita sangatlah rendah. Ini kajian. Yang ini kira-kira 30%. Okay, 30%. So oleh itu anda digalakkan untuk menyusukan anak anda dengan susuan ibu. Dan jika ada masalah, maknanya kalau boleh digunakan dengan keadaan mengempam untuk mengempam susu ibu anda untuk tujuan penyimpanan. Jadi maknanya kalau jika ada problem, anda mungkin isapan ataupun nyunyutan bayi itu tak berapa kuat. So you boleh bantu menggunakan breast pump. So boleh pump, bantu simpan dalam peti ais pada suhu yang sejuk lah. Jangan letak di luar. Okay. So dan the American of Pediatrics AAP menyarankan susu ibu sebagai nutrisi terbaik untuk bayi, dan bayi perlu diberikan susu ibu secara eksklusif untuk 6 bulan yang pertama. Ini sangat-sangat penting. Kalau bagaimana hebat sekalipun susu ibu itu, tapi kalau tak bagi, sangat-sangat rugi. Terutamanya pada 6 bulan yang pertama. Baik. Dan WHO juga mengeluarkan panduan. Dia kata apa? Mula menyusu dalam tempoh sejam selepas bersalin. Jadi ibu-ibu tolong ingat ya. Bila dah bersalin, 1 jam. Sebab itu selalunya bayi akan diletakkan bersebelahan dengan ibu. Supaya apa? Supaya mudah untuk ibu memberikan susu ibu. Baik. Dan secara eloknya kalau boleh, jika mampu, dalam keadaan letih ke sakit dan sebagainya, walau apa pun, mulakan penyusuan dalam tempoh sejam. Pertama, dah start dah. Supaya dapat dirangsang payudara untuk mengeluarkan lebih susu. Dan tentu hanya beri susu ibu dan jangan menambah apa-apa benda lain. Ini nama dia penyusuan eksklusif. Ya. Susuan sepenuhnya, maknanya just susu ibu alone. Tak ada no air suam, no everything atau benda-benda susu yang lain. No, if possible. Kalau boleh, kalau susu ibu sahaja. Okey. Nah. Dan jangan guna puting atau botol susu untuk 6 bulan yang pertama. Jadi kalau boleh anda boleh elakkan daripada menggunakan susu formula. Ini yang disarankan. So secara amnya dalam kajian ini, susu ibu ia merupakan semula jadi, selamat dan segar daripada badan ibu. Nampak tu?
Kenapa kita galakkan untuk susu ibu ni? Sebab dia sudah jadi selamat dan segar. Segar dari ladang. Okay. Dan kemudian tu dia mempunyai antibody yang mampu melindungi bayi dari virus bahaya. Nampaklah keadaan sekarang kan. So it's very very important that all mothers must breastfeed your children. Dan kemudian tu dia mempunyai penambahbaikan kepada immunity untuk anak-anak. Okay, sebab ini sangat penting. Kemudian tu membantu pembesaran anak dalam saat itu. Kemudian tu mempunyai kalori yang cukup untuk perkembangan anak, mempunyai enzim lactoferrin dan bakteria baik untuk menguatkan sistem pencernaan bayi. Kemudian tu kaya dengan omega 3 termasuklah DHA dan AA. Kemudian tu kaya dengan 2 jenis protein iaitu casein dan whey. Kemudian tu dia mempunyai antimicrobial yang dipanggil lysozyme. Kemudian tu dia mengandungi protein yang mengalakkan untuk bayi tidur. Sebab tu kalau tengok bayi kalau dia dapat susu, bekalan susu, dia akan sentiasa tidur, dapat susu tidur. Sebab dalam susu tu ada jenis protein yang boleh membantu dia untuk terus tidur, untuk dia membesar. Very good. Kemudian tu dia tinggi dengan laktosa, kan? Kemudian tu gula susu lah. Okay. Kemudian tu mengandungi pelbagai vitamin, mineral termasuk zat besi, zinc dan kalsium. Dan dia juga ada antioksidan yang dipanggil selenium. Ni susu ibu ni. Okey. Kemudian tu kaya pula dengan hormon prolaktin. Okey. Yang mana prolaktin ini adalah sejenis hormon yang akan sentiasa berhubung dengan kelenjar pituitary untuk merangsang, untuk keluarkan. Okey, sama keluarkan lagi. Aku ni tak cukup susu ni. Tu. Okey, fine. Bantu dia oksitosin. Oksitosin ini juga adalah penting sebab dia akan juga merangsang untuk mengecutkan rahim wanita. Kan saya baru salin kan. So oksitosin ini akan membantu untuk mengecutkan rahim wanita, dan dia lah juga yang melakukan pancutan, iaitu mengecutkan rahim untuk mengeluarkan anak. Okey, so dalam tu ada oksitosin dan kemudian tu dan juga kita panggil dan sedikit hormon thyroid. Ini hormon thyroid ni juga memang sangat penting. Dan ini setiap dipantau. Doktor-doktor akan buat kajian lah, dia akan tengok tahap sebab fungsi thyroid ini dalam susu tu dia penting sebab dia merupakan pengendali ataupun satu ejen yang membantu untuk memecahkan dan makanan dan menjadikan tenaga. Tu fungsi thyroid. Dan dalam banyak kajian juga dikatakan bahawa dengan kehadiran ada 3 enzim thyroid ni, yakni T4, T3 dan thyroid stimulating hormone ini dalam susu ibu tu, dia membantu untuk mengelakkan daripada berlakunya hypothyroidism. Okay, right. Dan tetapi dalam masa yang sama pentingnya pula hormon thyroid ini dikesan dalam susu ibu ni. Kenapa? Sebab dia boleh membantu untuk mengawal pernafasan bayi, kadar jantung dia, pencernaan dan suhu badan. Itu sangat-sangat penting, dan juga dia memainkan peranan dalam pertumbuhan dan juga pembangunan anak-anak. Right? Dan lepas itu dia dalam susu itu juga mengandungi enzim yang dipanggil lipase, yakni yang mana lipase ini digunakan untuk menggunakan lemak dalam susu ibu. Dia boleh mencerna dan menggunakan lemak dalam susu ibu, dan kemudian itu memisahkannya menjadi asid lemak bebas dan kolesterol. Okey. Itu just for information. Okey. Dan sebab itu pentingnya lipase ini dalam proses pencernaan. Jadi sangat-sangat penting. Sebab itu the power of susu ibu ini sangat luar biasa. Jadi sebab dia mengandungi benda-benda yang tidak mampu diadakan oleh susu formula. Susu formula hanya gabungan formulasi saja, tetapi dia tidak ada enzim, tak ada hormon, tak ada everything. Banyak benda yang dia miss. Sebab itu walaupun harga dia mahal, tetapi the value of the nutrition is not there. It's not tidak sangat jauh lah antara langit dengan bumi lah beza dia antara susu ibu dengan susu formula ni. Alright. So ini sangat-sangat bagus. I like this study. Tentu dia juga mengandungi amylase, sejenis enzim. Dalam susu sendiri pun dia tidak ada lipase, amylase semua tak ada, tapi di sini kita ada enzim ni untuk pencernaan polysaccharide, dalam tubuh seorang bayi, yang mana dia akan memecahkan kanji.
yang menjadikan dia sumber tenaga untuk baby, right? So sejak bayi dilahirkan dengan hanya sedikit amilis, mereka dapat memperoleh sistem pencernaan yang penting. Ini melalui susu ibu. Pencernaan itu sangat penting, is the metabolism, okay? Dan kemudian tu sebelum organ-organ lain ambil alih, right? So apa dia secara amnya gambaran susu formula? Jadi orang sangat-sangat terkesima dengan susu yang berbagai nama kan, macam-macam formula Sena lah, itulah, inilah, ada DHA lah, ada itulah, ini dan sebagainya. Tapi kebanyakannya adalah dia diperolehi dari proses pemakanan. Dia diproses. Susu yang diproses daripada makanan. Dia tidak ada enzim, dia tidak ada bakteria baik, dia tak ada ada separuh-separuh tu langsung tidak mengandungi DHA dan DHEA. Tapi kalau ada pun datang daripada kambing dan lembu. Jadi dia menggunakan DHA lembu atau kambing, atau AA lembu atau kambing. Kemudian tu vitamin dan mineral pun sama. Dia menggunakan daripada apa yang terdapat dalam susu lembu dan juga susu kambing. Ini rugi ya, okay? And then mengandungi kandungan laktosa, di mana dalam ibu, dalam susu ibu, dia punya laktos takkan berubah sifat. Tetapi kalau oleh kerana yang ini dia diambil daripada luar, maka laktosa dia boleh diubah. Dan kadang-kadang ada susu-susu formula yang langsung tidak mengandungi laktosa, mana gula susu tadi, yang mana sangat-sangat merugikan. Okay? Kemudian itu tidak mengandungi kolesterol yang tinggi seperti susu ibu, tidak mempunyai hormon dan hanya setengah mengandungi selenium ataupun antioksidan yang diperlukan. Jadi banyak things that are supposed to be there in the milk but is not there dalam susu formula. Okay? Jadi bukan kata tak payah ambil susu formula, boleh. Bukan salah pun, tak salah. Tetapi yang kita nak beritahu di sini adalah manfaat susu ibu berbanding dengan susu formula sangat-sangat jauh. Sebab itu malam ini tajuk kita adalah the super power of susu ibu. Jadi kita nak menggalakkan kalau boleh ibu-ibu ni tolong berikan perhatian kepada susu yang anda nak berikan sepatu anda dalam proses melahirkan ataupun mengandung. Okay? Baik. So susu badan, manfaat susu ibu kepada anak. Ya, so ingat tu, susu ibu ni banyak manfaatnya kepada anak, bukan bapa. Tahu? Nak tumpang boleh, tak ada masalah, because you are the owner of the susu, kan? Bapa ni dia owner of the susu. Nak tumpang boleh, tapi bagi anak lebih kan? Okay, now susu ibu, susu badan menyediakan nutrisi yang lengkap kepada bayi. Ini understand yang pertama yang kita kena ingat. Menyediakan nutrisi yang lengkap kepada bayi. Okay? So dalam kajian ini dikata kebanyakan pihak atau badan kesihatan telah mengesyorkan pemberian susu badan yang eksklusif diberikan kepada bayi selama paling kurang sehingga usia 6 bulan. Kena ingat tu, ya. Oleh kerana kandungan susu ibu yang sangat-sangat bagus daripada peringkat kolostrum, peralihan dan susu matang, benda tu sangat-sangat kaya, banyak benda yang anda tak boleh mampu diadakan dalam susu formula, maka anda perlu menghargai. Ya, pada ibu-ibu, anda kena bersyukur kerana anda dapat memberikan, melempiaskan anda punya rasa kasih sayang melalui pemberian susu. Dan susu ni tak boleh dibuat dalam mana-mana makmal. Ini dia. Walaupun banyak susu-susu formula tetapi tak mampu. Tak boleh, manusia tak boleh tiru. Ini memang Allah Ta'ala bagi pada anda ada something special, right? So kena usahakan dan bagi betul-betul. Dan apa dia? Selama mana? Setidak-tidaknya 6 bulan yang pertama dalam kehidupan bayi anda. Right? Anak-anak. Okay. Kemudian wujud pula galakan untuk menyambung pemberian susu badan kepada bayi sehingga 1 tahun. Iaitu pada ketika pelbagai jenis makanan yang telah diperkenalkan kepada bayi. Jadi selepas 6 bulan, anak dah mula boleh makan semi-solid, anda dah boleh campur-campurkan. Susu badan kalau boleh jangan tinggalkan. Ada dalam satu buku, ada banyak kajian kata 1 tahun hingga 2 tahun. Susu badan. Jika selagi ada susu, bagilah. Dan dalam masa sama diselang sediakan dengan makanan-makanan yang anak boleh makan mengikut peringkat kematangan usia dia. Okay. So kalau dia boleh ambil bubur, kalau dia boleh ambil ini, bagikan. Alright? Supaya jadi supaya anak dapat dapat
mendapat manfaat, because susu ibu ni dia sebagai penyedia nutrisi lengkap. Jadi kadang-kadang ada makanan-makanan yang baru yang kita bagi ni pun tak lengkap mana, tetapi di cover oleh susu ibu. Jadi bersyukurlah anak kita ni kerana ibu dia masih ada susu dan dapat mengisi lompang-lompang pemakanan yang tak terdapat dalam makanan sehari-hari yang baru diperkenalkan. Contohnya macam winning diet, ada separuh bagi buat bubur tak komplit. Kan, bubur campur dengan susu, dengan telur, dengan ikan, dengan apa, masih tak komplit. So kena bagi dengan dicampurkan dengan susu ibu. Ada masa bagi susu ibu, ada masa selang sediakan dengan pemakanan selepas usia 6 bulan. Baik, kena ingat tu, right? Okay. So so ketika hari pertama, sebab saya nak kena ingatkan balik, ya. So ketika hari pertama selepas bayi dilahirkan, badan ibu mengeluarkan cecair yang nama dia apa? Kolostrum. Memang sukar. Ada separuh-separuh ibu tu sangat susah, tapi dia kena rangsang, dia kena bersabar, dia kena positif, dia kena yakin. Lepas tu susu akan keluar. Macam mana pun susu akan keluar. Cuma kadang-kadang yang jadi masalahnya adalah ibu tak yakin dengan diri sendiri. Dia ada kilang untuk memproses, sebab tujuan hormon-hormon oksitosin dan sebagainya itu yang ada dalam badan dia untuk lactoferrin ke apa ni, apa dia ada laktos dan sebagainya itu. Jadi benda-benda ni dia akan membantu. Okey, dia akan membantu badan sebab dia baru. Bukannya dia sentiasa mengandung ada susu, tak. Saat itulah baru dia membina susu. Jadi kelenjar-kelenjar susu ini pun baru itulah dia nak membengkak. Jadi dia perlu dirangsang. Jadi kena sabar. Jadi sebab itu pengetahuan itu sangat-sangat penting. So bagi ibu-ibu yang pertama kali menyusukan anak, kadang-kadang ini berlaku. Tapi selepas besok dia okey lah. Alright? Tetapi pada saat yang pertama ini selazimnya memang sukar sikit. Jadi bila itu you kena ada knowledge. Just bersihkan puting, susukan, bagi pada ibu, bagi pada anak untuk dia sentiasa nyunyut, untuk dia merangsang. Sebab setiap nyunyutan hisapan itu akan mendorong pada kelenjar di kilang pituitari dalam otak untuk keluarkan dan merembeskan bermacam-macam enzim dan hormon untuk membantu memperbanyakkan susu. Jadi anda kena ingat tu. Okay? So pertama sekali yang kita nak keluarkan adalah kolostrum. Sebab kolostrum ni macam yang saya cakap tadi, antara 1 hingga 3 hari ini sangat-sangat penting. Sebab dia merupakan satu komponen makanan yang sangat-sangat penting untuk ibu, untuk anak yang baru mengenal, yang baru lahir ni. Dia dalam tu ada antibody, dia ada nutrition, dia ada sebagai pelawas untuk membersihkan mekonium dia dan sebagainya. Itu datang daripada kolostrum yang tak mampu dilakukan oleh susu biasa. Right? Baik. Dan kemudian tu kolostrum merupakan susu pertama bayi yang paling ideal dan ia juga membantu perkembangan saluran pencernaan bagi bayi pramatang, terutamanya bagi yang ibu bayi yang lahir premature. Sangat-sangat penting. So this kolostrum sangat tinggi harga dia sebab dia dikeluarkan dalam bentuk yang sedikit aja. Ibu hanya boleh keluarkan dalam tempoh 2-3 hari je. Jadi kalau tak bagi, tak rebut saat itu, rugi, sangat-sangat rugi. Alright? Sedangkan anak you perlukan, dan terutamanya kajian kata apa, untuk bayi yang pramatang. For those who are premature baby, they need the colostrum. Right? Dan setelah beberapa hari yang terawal berlalu, payudara ibu mula mengeluarkan lebih banyak kuantiti susu yang diperalihan. Dia kombinasi of colostrum dengan susu matang, dan pada masa yang sama perut bayi pun sudah mulai membesar. Dia telah mulai membesar, sisa pencernaan sudah mulai kembang, okey, dan usus sudah mula berfungsi, okey. Dan tu cuma dia kata ada isu juga. Dia kata satu-satunya yang mungkin menjadi kelemahan pada susu ibu adalah kekurangan kandungan vitamin D. Jadi vitamin D ini is not a big issue lah. Sebab kalau sebab itu anak-anak kalau boleh di awal kelahiran mereka, setiap pagi jemur anak supaya dia dapat bekalan vitamin D daripada sinar matahari. Right? Letakkan dia di bawah kepanasan yang terik tu, tak ada dalam pukul 9, pukul 10 pagi punya pancaran matahari tu. Lepas bukakan pakaian dia, dukung elok-elok. Ayah lah buat, mak kan terbaring. Takkan nak suruh mak pula. So ayah lah ambil anak tu. Kena rajin lah sikit, kan? So jemur anak tu, jangan pakaikan dia pakaian lapik, ambil towel yang elok-elok sampai dia, badan dia rasa terpeluh, nanti depan belakang, okey, nanti mata dia tutup lah, nanti tutup mata dia, alright. So itu akan bantu dia untuk
mendapat vitamin D secara semula jadi. So itu very important. Dalam masa yang sama dia juga mengelakkan daripada kejadian penyakit kuning di kalangan kanak-kanak. Alright, insya-Allah. So kemudian tu dalam kajian ini juga mengatakan susu badan mengandungi antibodi yang penting. Ini penting. Ya. Jadi dia akan membina membina, membantu sebab anak ni masih belum matang. Jadi dia tidak boleh membina antibodi dia sendiri. Jadi dia perlukan bantuan lah. Jadi datang mana? Sedangkan dalam susu formula yang biasa dia tak ada antibodi ni. Tapi susu ibu ada. Jadi beruntungnya. Jadi kan? So bagi anak, feed them sebab dia akan ada kandungan antibodi yang dapat membantu bayi anda untuk melawan serangan virus dan bakteria. Sangat-sangat penting. Jadi kena yakin tu. Kelebihan ini adalah lebih daripada kandungan kolesterol iaitu susu awal. Right? So susu awal tadi yang mengandungi lebih banyak antibodi ni. Tu sangat-sangat penting tu. Tolonglah ya ibu-ibu tolong ambil take note. Okey. Dan badan ibu akan menghasilkan antibodi ketika ibu tersebut terdedah kepada serangan virus dan bakteria. Kan kita sentiasa dimamah oleh virus dan bakteria. So kita ibu ni pula akan sentiasa membina antigen antibodi. Jadi dekat situ pentingnya dia akan disalurkan melalui susu. So susu ni akan bawa masuk ke anak. So dia akan menjadi benteng pertahanan yang sangat kental. So antibodi ini kemudiannya akan meresap masuk ke dalam susu badan dan disalurkan kepada bayi sewaktu penyusuan. Masuk menyusu tu kita dah tahu dah. I'm giving you the good antibody from my body. Nah, ambil baby. Macam tu. Okay. So dan kemudian itu ibu yang mengamalkan pemberian susu badan akan mengalami pemberian susu badan dan mengalami jangkitan sesama akan merangsang penghasilan antibodi. So don't worry. Walaupun semasa you bagi anak you menyusu, tapi you ada apa-apa serangan-serangan sewaktu dengannya. Ambil ubat dan sebagainya, tetapi walau apa pun in the same time dia akan membina pula antibodi. So antibodi ini pun dengan jangkitan yang baru dapat sesama ke batuk dan sebagainya, dia juga akan disalurkan dalam tubuh bayi. So that's good about it. Yang menyebabkan untuk membantu melawan patogen yang menghindarkan bayi daripada jatuh sakit. Itu sangat-sangat penting susu ibu ni. Right? So sebagai langkah pencegahan juga, sekiranya anda terkena jangkitan, anda seharusnya memastikan kebersihan diri dijaga. Walaupun itu dalam keadaan saat infection. Kita pun tak tahu kadang-kadang dia tengah menyusukan ibu, menyusukan anak, tiba-tiba dia dapat infection. But it's fine. As long as you jaga kebersihan diri. Personal hygiene itu sangat-sangat penting. So selepas setiap kali menyusu, bersihkan puting dan sebagainya. Okay? Dan of course lah bila you batuk ke tempat lain lah. Jangan batuk pada anak you. Okay? Alright. Kemudian, amalkan membasuh tangan dengan kerap dan hendaklah berusaha untuk mengelakkan bayi anda terkena jangkitan. Right? Okay. So the good thing is, walaupun anda dalam keadaan yang terkena jangkitan, percayalah antibodi sedang terbentuk dan akan disalurkan ke dalam susu anda. So nothing to worry. Melainkan very very serious, then you have to take antibiotik dan sebagainya daripada klinik. So doktor akan tentukan bagaimana nak menguruskan perkara-perkara yang macam ni. Right? So, okay. Kemudian susu badan dapat mengurangkan risiko penyakit. And that is very very true. Okay. So that's why sangat-sangat penting. Kemudian tu daripada kajian ini telah pun dipecahkan jangkitan bahagian dalam telinga. Jika penyusuan diberi secara eksklusif selama 3 bulan atau lebih, dapat mengurangkan risiko terkena jangkitan bahagian dalam telinga sebanyak 50%. Nah, ini fakta. Alright? Sebab kadang-kadang kanak-kanak ada yang diserang, kadang ada yang saya dapati kadang-kadang ada separuh-separuh bagi dia datang ke klinik, telinga menanah.
Dan bila saya tanya adakah ada bagi susu ibu? No, beras formula, susu formula. So rugilah, you know. Dan kita kena treat bayi ya, very infant, you know, newborn, tapi dah kena jangkitan. It's very bad because immune system dia sangat-sangat lemah. So be careful. So penjagaan kebersihan penting dan susu ibu sangat-sangat penting. Sebab itu malam ini saya tekankan bahawa the power of susu ibu sangat-sangat penting. Jangan pandang lawak, jangan pandang sinis dengan susu ibu. Alright. Kemudian tu sesama dan jangkitan, penyusuan ibu, penyusuan badan yang juga selama 6 bulan yang pertama, jika selalu bagi, dia akan mengurangkan untuk sesama dan jangkitan sebanyak 63%. Kekuatan bayi ni, dia boleh mampu untuk menangkis sehingga ke tahap 63%. Ini kajian ni. Kemudian itu, dia juga mendorong kepada mengurangkan kerosakan tisu usus. Okay? Kemudian itu ada sistem kematian bayi yang mengejut, juga boleh dikurangkan sehingga 50% selepas bayi berusia sebulan. Ada yang kadang-kadang itu dinamakan sudden infant death syndrome yang kita tak tahu apa sebab dia. Penyusuan badan dikenal pasti dapat mengurangkan risiko ini sebanyak 50% selepas bayi berusia sebulan dan 36% dalam tahun yang pertama. Yang mana kita pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia dapat sudden death. Ini walaupun tak banyak berlaku tetapi ini boleh dikurangkan sehingga 50%. Kemudian untuk alergi, penyusuan badan dan eksklusif dalam tempoh sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan. Jadi maknanya dalam rangkaian 3 baru lahir hingga 6 bulan lah senang cerita. 6 bulan yang pertama ini fit, bagi betul-betul. Ibu jaga kesihatan, ambil good nutrition, especially maximum nutrition is very good. Okay. Kemudian tu sebab dia boleh meningkatkan penambahan susu, kemudian tu kelenjar-kelenjar dan hormon dan enzim dan meningkatkan kandungan GLA susu dan sebagainya. It's very good. Alright. So bagi dalam tempoh 6 bulan yang pertama ni jangan tak bagi. Alright. Boleh mengurangkan kadar alahan antara 27 hingga 42%. Jadi dengan cara tak langsung ini boleh mengurangkan risiko asma ataupun penyakit berkaitan dengan kulit dan eczema. Okay. That's very good. So please bear in mind. Kemudian tu ada juga penyakit-penyakit radang usus yang mana boleh dikurangkan sehingga 30%. Kemudian tu kebolehan untuk anak ini mendapat autoimmune diabetes. Contohnya untuk dapat daripada keturunan risiko untuk diabetes boleh dikurangkan sehingga 30% hingga 40%. Okay. Kemudian tu leukemia di kalangan kanak-kanak yang mana jika betul-betul kita bagi pengurusan dia dapat dikurangkan di mana dikaitkan dengan 15 hingga 20% pengurangan risiko leukemia dalam kanak-kanak dengan susu ibu. It's very good. Alright. Dan selain daripada itu dapat mengurangkan risiko terkena berbagai penyakit. Penyusuan badan juga dapat mengurangkan tahap keseriusan penyakit-penyakit tersebut. Walaupun anak-anak kita dapat demam, dapat batuk, sesama sebagainya, tetapi jika terus bagi susu ibu, dia punya sign and symptom ataupun gejala yang anak dapat itu sangat-sangat lemah ataupun kurang daripada anak-anak yang mengambil susu formula. So it's very important. So this must bear in mind, this is the power of susu ibu. Dan susu badan membantu mencapai berat badan yang sihat. So susu ibu ini dapat meningkatkan terdapat kajian yang membuktikan bahawa kadar obesiti adalah 15-30% lebih rendah bagi bayi-bayi yang diberikan susu badan berbanding dengan bayi-bayi yang diberikan susu formula. Jadi jangan bangga sangatlah bila bagi anak susu formula, anak macam dipam-pam. Tapi ketahuilah, susu ibu pula dia punya benefit adalah dia boleh pengatur cara, dia boleh give and take. Dia boleh kontrol, dia boleh bakar, dia boleh simpan, dia boleh bakar, dia boleh simpan. So dia bagikan anak itu walaupun dia tidaklah macam cabi macam anak-anak yang dengan susu formula tu. Alah anak kau, apalah jangan makan susu ibu. Kau tengok anak aku. Pam. Jangan bangga sangat because dia susu ibu ini boleh mengawal berat badan bayi anda. Mengelakkan daripada kejadian obesiti. Kebanyakan obesiti berlaku di kalangan anak-anak yang minum susu formula. So kena ingat-ingat tu. Alright. So tempoh sesuatu penyusuan badan juga adalah penting kerana 1 bulan penyusuan
badan dapat mengurangkan risiko bayi anda daripada mendapat masalah obesiti pada masa depan sebanyak 4%. Ini kajian. Okey. So jangan seronok-seronok sangat. Kononnya nak bagi susu formula, anak aku tengok, no, cabi-cabi. Alah sampai ke sudah. Cabi sampai besar. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cabi. Lalu masalah apa? Masalah obesiti. Aduh, ya, masak. Okey, kesian budak. Okey. So finally dia terdedah kepada penyakit diabetes. Autoimmune diabetes, diabetes type 1. Aduh, tak pasal. Right. Kemudian hasil kajian juga mungkin terkait dengan perkembangan bakteria perut yang berbeza. Bayi yang diberikan susu badan akan cenderung mempunyai lebih banyak bakteria perut. So dia punya probiotik dia sangat-sangat banyak. Dia sebab susu bayi kan, susu ibu dapat membantu membina dia sebagai prebiotik untuk mencipta lebih probiotik dalam, maknanya ni dia ada bakteria bagus dalam susu dia, dalam sistem penapaian pencernaan dia. So sebab itu tidak heran anak-anak yang mana yang diberikan susu ibu ini, daya tahan susu dia sangat luar biasa berbanding dengan anak-anak yang minum susu berformula. Okay. Dan bayi yang diberikan susu badan juga mempunyai lebih banyak leptin dalam sistem tubuh berbanding bayi yang diberikan susu formula. Dan leptin ini merupakan kunci hormon yang berperanan sebagai mengawal selera makan dan simpanan lemak. Yang tak ada dalam, ada banyak benda kan, ada lipase, ada amylase, dia ada prolaktin, dia ada lactoferrin, dia ada macam-macam, dia ada hormon thyroid dalam susu. Tentu ini adalah leptin lagi yang mana untuk mengawal selera makan dan simpanan lemak. So it's very terrific yang you tak boleh dapat. You baca dah dalam senarai formula susu formula tu, you takkan dapat benda ni. So this is the power of susu ibu. Okay, so tabiat bayi yang diberikan susu badan selalunya dapat mengawal sendiri jumlah susu yang diminum. Ini because dengan hubung kait antara kasih sayang kan, bila dia bagi, sebab antara hubungan antara bila menyusu tu, dia dapat membantu anak punya emosi, dapat membantu hormon dia, dapat membantu enzim dia, pencernaan dia. So ini secara tak langsung badan itu akan menjadikan dia menjadi satu mesin yang automatik, yang dia boleh kawal sendiri berapa banyak dia nak minum, so dia akan bantu untuk bayi-bayi ini untuk mengawal selera dia, dan dia minum hanya pada kadar yang dia perlukan, dan lepas itu dia relax, lepas tu dia minta balik, macam tu kan, berbanding dengan susu formula dia tak ada. Sebab tu kalau you tengok balik dalam susu formula, dia ada susun cara dia, you kena bagi ikut yang selepas yang ini kena bagi sekian ml, ini sekian ml. Sebab badan bayi itu sendiri tak boleh buat. Dia tak boleh atur cara, dia tak boleh ni. Okey? So sekejap something is wrong. Apa ni? Apa tak? Saja. Kita ada buka beberapa soalan nanti. Lepas ni siapa-siapa yang ada nak tanya soalan boleh typekan kat dalam ruangan komen, nanti kita akan bacakan soalan anda. Okay, charger something. Something is happening to my charger. Alright. Okay. So setakat ni boleh follow Alright. So the best, apa-apa pun isu dia, kalau boleh susu ibu lah. Ya. Kajian dia sangat-sangat menyeluruh, sangat-sangat besar. Right. Kemudian tu penyusuan badan boleh menjadikan kanak-kanak lebih pintar. Nampak? So dalam maximum nutrition, kita memang dah ada CMX, kita dah ada EFX. Kalau mak dia makan, dia ambil dalam tu dah ada rangsangan phenylethylamine dan sebagainya. Lepas tu kalau ibu pula ambil pula KIX, dibantu dengan DHA yang ada dalam tu, dengan Wellmune dengan KIX.
sewaktu dia mengandung. Lagilah cantik. Sebab susu ibu itu dah memang dah diformulakan apa ni, Allah Taala jadikan susu dia supaya dia memang kaya dengan DHA. So penghasilan DHA ni sangat-sangat penting. Believe me, dalam kajian dia kata apa? Penyusuan ibu boleh menjadikan kanak-kanak lebih pintar. Wow, this is fantastic. Dan seangkatan dengan nutrisi-nutrisi yang kita ada. Kita memang sangat-sangat membantu ibu-ibu ini supaya melahirkan bayi-bayi yang cergas pertumbuhan otak di antara bayi yang diberikan susu badan dan berbanding dengan diberikan susu formula. Bukan nak downgrade susu formula, tak. Tetapi kena faham benda yang original dengan yang diproses dan dibuat lain. Tu kan. Jadi seolah-olah macam susu formula ni macam susu sintetik lah. Macam tu je. Boleh bagi kalau dah susu tak boleh keluar. Kan nampak macam mana? Kerana emosi ibu yang terganggu, kerana pemakanan dia yang tak cukup, kerana rehat dia yang tak cukup, air yang tak cukup, kemudian tu keseimbangan nutrisi dia pun tak cukup. So finally they have to go through for susu formula. Itu je lah. Jadi maksudnya bagi ibu-ibu yang mengamalkan susu formula untuk bayi dia adalah golongan ibu-ibu yang bermasalah. Jangan marah. Tak, ini kajian. Kan? Sebab itu kena prepare. Sebab itu Maxima Nutrition mendidik masyarakat supaya memulakan pengambilan nutrition seawal mungkin. Di saat kita dah mula boleh belanja sendiri apa semua, ambillah nutrition Maxima sebab dia membantu dia yang dipanggil cellular health. Yang konsep yang kita bagi adalah tubuh merawat tubuh. Itulah pentingnya tubuh merawat tubuh tu supaya cellular health kita ni sihat, sel-sel kita sentiasa sihat. Waktu sebelum kita berkahwin, selepas kita berkahwin, selepas kita bersuami, selepas kita merancang untuk ada anak dan sebagainya, tetapi badan kita compact. Ada nutrition yang sangat-sangat bagus. Dan Maxima has got all this research. Di kita memang dah ada dah. Memang produk-produk Maxima ditatang, dikemaskinikan, ditimang. Bukan suka-suka, ditimang, ditatang oleh kajian-kajian saintifik dan klinikal yang sangat banyak. Jadi sebab itu kita di Maxima sangat-sangat tidak ragu dan sangat-sangat tidak risau untuk nak memperkenalkan nutrisi kita kepada siapa-siapa pun. Jadi malam ini kita bawakan topik tentang the power of susu ibu. Macam mana kita nak aplikasikan, nak integrate Maxima Nutrition dalam kehidupan manusia. Jadi untuk itu saya nak jelaskan, nak tegaskan pada malam ini penting tak pentingnya susu ibu. Bukan hanya untuk anak, untuk bapa pun sama. Aduh, ya gurau So, kesan ini akan lebih terlihat pada bayi pramatang, especially. Jadi jangan takutlah ya. Dan penyusuan ibu dapat membantu ibu untuk mengurangkan berat badan. Jangan main-main. Ramai ibu-ibu lepas bersalin, badan dia jadi bam-bam. Kenapa? Sebab tak mampu nak mengeluarkan susu. Kebanyakan ibu yang bagi susu formula, badan dia naik. Tetapi kebanyakan dalam kajian ini pula, dia kata kalau ibu yang mengeluarkan susu dia sendiri, dia akan membantu hormon-hormon yang keluar dalam diri dia tu, sebab anak dia menyusu itu akan membantu pembakaran, metabolisme dia berlaku dan akan mengurangkan pengumpulan lemak dan sebagainya. Sebab dia sentiasa terganggu. Kan dia bangun untuk menyusu, bangun untuk menyusu. Walaupun pada hakikatnya adalah, contoh walaupun penyusuan bayi meningkatkan lagi tenaga yang diperlukan oleh seorang ibu, iaitu sebanyak 500 kalori sehari. Namun, keseimbangan hormon bagi ibu yang menyusukan anak adalah berbeza daripada biasa. Nampak tu? Keseimbangan hormon. Kita tak boleh nak kira. Kita tak boleh nak ukur. Tetapi kajian kata sangat-sangat wonderful. Sebab bila anda menyusukan seorang anak, memang anda lapar, anda makan. Sebab anda perlukan tenaga untuk membina susu. Tetapi, percayalah, hormon yang terdapat dalam badan anda itu akan membantu anda untuk tak bunyi dah pula. Aku tak pandai visual lah. Okey. So dia akan cantikkan balik body. Sebab itu separuh-separuh ibu dalam pantang kan tengok muka dia berseri-seri, dia berurut tu, rambut tarik tu, keluar tu, pakailah macam-macam rupa tapi muka dia, wajah dia dengan badan dia nampak. Mana? Pasal hormon tu lah. Okey. So
Apabila terdapat perubahan pada hormon, ibu yang menyusukan anak akan cenderung mempunyai selera makan yang tinggi, betul. Dan makanan yang diambil akan lebih banyak digunakan oleh badan untuk menghasilkan susu. Nampak. Tapi ibu juga kena disiplin. Janganlah kejap asal lapar makan. Tak boleh tentu kan. Makan seadanya, jangan kejap-kejap makan. Itu pun masalah juga kan. Cukup sekadar ambil makanan yang perlu, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu kena ingat tu. Baik. So untuk 3 bulan yang pertama setelah melahirkan bayi, ibu yang menyusukan bayi akan mengalami pengurangan berat badan yang rendah berbanding ibu yang tidak menyusukan anak. Mereka bahkan mungkin berat mereka akan menjadi meningkat. Sama-sama bersalin. Seorang ibu ada 2 type. Satu yang boleh menyusu, satu tak boleh susu. So, ibu yang menyusukan tadi, dia akan boleh kekalkan berat badan dia, insya-Allah. Kerana bantuan hormon yang secara semula jadi. Dia akan cover balik badan dia. Tapi berbanding dengan ibu yang tak ada susu ibu untuk nak bagi, kemungkinan ibu ini akan meningkat berat badannya. Okay. Dan selepas 3 bulan, menyusukan bayi, ibu yang menyusukan bayi akan mengalami proses peningkatan pembakaran lemak dalam badan. Ini kajian ni. Ini bukan saya suka-suka. Sebab tu saya selalu memang berpandukan kepada kajian lah. Ini kajian ni sangat-sangat penting. Right? So, pada waktu kira-kira 3 hingga 6 bulan setelah melahirkan bayi, ibu yang menyusukan anak akan menunjukkan kadar pengurangan berat badan yang lebih berbanding dengan ibu yang tidak menyusukan anak. Okey. Kemudian namun gaya pemakanan ada warning juga. Manusia dia tahu lah kadang, aku boleh menyusukan pun tak boleh bedal lah benda tak. Dia kata apa? Namun gaya pemakanan dan senaman adalah penting dan masih menjadi faktor utama dalam usaha mengurangkan berat badan. Tidak kiralah sama ada anda menyusukan anak ataupun tidak. Okey, so pandai juga ada MBIT orang ni, kajian ni. So, penting. Jadi maknanya janganlah oleh kerana anda tahu ada hormon sesuai untuk meningkatkan pembakaran lemak, so anda isi banyak-banyak supaya bakar lebih. Tak boleh lah, dia overload. Bila overload susahlah badan kan. Jadi kena jaga gaya pemakanan, okey. Kemudian tu senaman, sangat-sangat penting. Okay. Kemudian tu menyusukan anak dapat membantu pengecutan rahim. Okey. So semasa mengandung, rahim seorang ibu membesar dan mengembang dari saiz sebiji buah per hinggalah hampir memenuhi. Dia kecil je rahim tu, tapi bila isi dengan budak anak besar lah. Hampir tu yang melonjol keluar tu. So rahim pun akan mengembang. Nampak? So alhamdulillah dengan bantuan apa? Dengan bantuan hormon oksitosin. Ya. So dia akan bila dia setiap kali dia mengeluarkan susu, so hormon oksitosin ni akan keluar dan akan membantu untuk mengecutkan rahim. Itu. Alright. So hormon oksitosin juga meningkat semasa penyusuan badan. Dia dapat membantu menggalakkan rahim untuk mengecut dan mengurangkan perdarahan serta akan mengembalikan uterus kepada saiz asal. Uterus tu rahim lah. Tempat di mana budak duduk tadi, itu nama dia uterus. Okay. Dan kemudian itu kajian menunjukkan bahawa bukti bahawa ibu yang memberikan susu badan secara umumnya akan kurang kehilangan darah setelah melahirkan bayi dan proses pengecutan rahim mereka menjadi lebih lancar dan cepat. Okay. Dan ibu yang menyusukan bayi mempunyai risiko depresi yang lebih rendah. Aduh, tengok. The power of susu ibu ni. Depresi selepas apa ni yang dipanggil postpartum depression. Postpartum depression ini orang panggil meroyan lah. Ada perempuan kadang-kadang dia ada masalah dalam perkahwinan dia, ada apa masalah dalam waktu dia mengandung dan melahirkan dan macam-macam lah, macam-macam sebab lah. So menyebabkan ibu ini mudah mendapat depresi. Tapi yang bagusnya adalah bagi ibu-ibu yang ada susu bayi, setidak-tidaknya dia dapat mengurangkan kadar untuk dia berada dalam keadaan kemurungan atau depresi itu berbanding dengan ibu-ibu yang tidak mempunyai susu dia sendiri. That is one thing good. So sebab dalam kajian dia kata sangat-sangat penting sebab kira-kira 15% ibu mengalami depresi ini setelah melahirkan bayi. 15%. Yeah?
Jadi sangat-sangat luar biasa lah susu ibu. Ya. So ibu yang mengamalkan penyusuan badan dapati kurang mendapat depresi setelah melahirkan berbanding dengan ibu yang tidak mengamalkan penyusuan badan setelah melahirkan. Walau bagaimanapun seorang ibu yang mengalami depresi awal iaitu sebaik saja selepas melahirkan juga didapati akan mengalami masalah untuk memberikan susu badan dan ia berlarutan dalam tempoh yang singkat. Right? So hormon oksitosin yang dirembeskan semasa penyusuan bayi memberi kesan anti-anxiety. Itu untuk dia lah, untuk di antara faktor kebaikan susu dia sendiri ke atas badan dia. So dia akan menjadi anti-anxiety pada diri dia sendiri. Setiap kali anak dia menyusu dan itu akan meningkatkan kelebihan untuk dia mengawal perasaan dia. It's very good. Okay. Dan secara tak langsung dia juga dapat mengeratkan hubungan ibu dan anak yang memberikan kesan terhadap kawasan otak tertentu yang membantu untuk merasa kenyamanan. So bayangkan susu memang diperlukan untuk mengeluarkan oksitosin. Dalam masa yang sama kalau kita bagi pula nutrisi maksima seperti dalam KIX yang kaya dengan DHA untuk bayi, bantu kalau kita bagi pula CMX dan AFX waktu dia mengandung, yang mana boleh meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan phenethylamine dalam PEA dalam otak dia, yang mana akan membantu untuk meningkatkan keupayaan immunomodulator dia, ya. Dan tu ini sangat-sangat bagus. Dia akan membantu untuk mengurangkan lebih. Jadi maknanya kita membantu. So nutrition maksima ini tujuannya adalah untuk membantu apa yang badan kita boleh hasilkan ditambah dengan nutrition maksima, dia akan jadi double bond. Dia akan jadi triple bond. Dia macam tu. So it's very very good. Alright? Dan tidak memberikan susu badan tidaklah bermaksud anda telah mengabaikan anak anda, kan? Maksudnya begitulah. Jadi walaupun kita katakan di sini bahawa susu ibu sangat-sangat penting, sangat-sangat bernilai, tetapi itu tidak bermakna yang ibu-ibu yang tidak mempunyai keupayaan ini perlu merasa rendah diri, kan, merasakan seolah-olah macam anda tidak tanggungjawab pada anak anda. Bukan macam tu. Cuma malam ini kita nak tegaskan kalau boleh elakkan susu formula, tapi gunakan susu ibu sendiri. Sebab itu daya ketahanan mental, fizikal, peringkat selular, kesihatan selular, organ, tisu dan sebagainya sangat-sangat penting. Dan sebab itu kita di Maxima sering kali mengadakan topik sebegini supaya apa? Supaya dapat memberikan anda penjelasan mengapa Maxima Nutrition itu sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat perlu dalam kehidupan manusia dalam apa keadaan sekalipun. Okey? Dan memberikan susu badan dapat mengurangkan risiko penyakit, ini telah kita sebut tadi. Kemudian itu penyusuan badan dapat mengelakkan menstruasi. Ini dapat melambatkan pengeluaran haid berbanding dengan ibu-ibu yang tidak mempunyai susu badan. Ini memang betul, ini memang dalam proses di mana penghentian seketika keteran period merupakan kaedah semula jadi untuk menjarakkan antara kehamilan. Ini berlaku secara semula jadi, ya, tanpa perlu kita merancang untuk ambil ubat daripada klinik dan sebagainya. Memang di klinik memang kami ada ubat untuk menggalakkan susu pun kita ada, untuk menghentikan period pun kita ada, untuk menggalakkan period kita ada dan sebagainya. Jadi ubat-ubat tu memang ada. Tetapi yang ini dikatakan bahawa proses semula jadi, yang mana badan akan mengatur sendiri kitaran haid dia, ya, selagi you boleh menyusukan bayi. Tapi kadang-kadang jangan salah anggap, walaupun dalam keadaan yang sebegini, tapi jangan jadikan benda itu sebagai perancang kehamilan. No. Jangan macam tu. Dan jadi tak apa, anak saya ni boleh bersama, tiba-tiba ada kan tu. Tapi setidak-tidaknya dia ada kemampuan untuk melewatkan, untuk merancang kehamilan the next, ya. Seperti itu. Baik. Kemudian tu of course lah, penyusuan badan dapat menjimatkan masa dan wang. Of course, okey. You tak perlu keluarkan duit yang banyak macam mana Tuan Lee cakap tadi, susu badan ni mahal. Okey. Kemudian tu menjimatkan masa. Lepas tu dengan memberikan susu badan pula, anda tak perlu mengeluarkan duit untuk bersusu formula, mengira kuantiti susu yang bayi anda minum setiap hari. Kena kira kan, kena tengok jadual dia, berapa ml, umur dia begini. Tapi kalau dengan susu ibu, bayi tu sendiri akan adjust. Macam saya cakap tadi. So itulah bijaknya. Jadi secara tak langsung ini akan merangsang minda anak itu untuk berkira. Dia dah buat kira-kira dah, matematik dia dalam keadaan macam tu.
Dalam keadaan bayi macam tu, dia dah boleh kira dah. Okey, kali ni aku nak minum dua nyunyut, okey. Lepas tu kan aku tidur. Kan, sebab dia nak manja dengan mak dia kan. Lepas tu nyot. Lepas tu dia berhenti. Tengok. Tanya pada ibu-ibu lah. Ada, ya. Budak nak cerdik. Sangat cerdik. Sebab dia boleh rancang tau. Berbanding dengan budak-budak yang minta tadi, selagi tak habis dia cot. Sebab apa? Sebab kita letakkan bunting tu, dia berbeza. Kepanasan, rasa, sensitivity puting dengan mulut dia berbeza. Jadi anak-anak ni pula, bila dia dapat susu ibu ni, puting tu, dia boleh main-main, boleh rasa-rasa. Dia dapat 15 kali sedut, aku rehat. So secara tak langsung ini membina kemajuan matematik dia, perancangan dia, analytical mind dia, critical thinking dia. Nampak? Fantastik lah susu ibu ni. Sebab tu kita tak perlu lagi nak membancun, memanaskan botol tengah malam, kan? Lepas tu nak mencari jalan untuk memanaskan botol ketika berada di luar rumah, penyusuan badan sentiasa berada dalam suhu badan yang sesuai. Nampak tak? Dan untuk diberikan kepada bayi. So sepanjang bayi mengisap tu, dia dapat susu sesuai dengan suhu badan dia. So dia pun seronok. Okay lah. Mabuk time. Macam tu lah kan. Okay. Alright. So perkara yang perlu diberikan perhatian, sekiranya anda tidak dapat menyusukan anak anda, memberikan susu formula tidak menjadi satu kesalahan. Ya. Ia juga dapat memberikan bayi dan pelbagai nutrien. Tinggal lagi apa-apa enzim atau hormon-hormon yang ataupun antibody yang perlu, yang memang tak ada lah. Itu je. Cuma dia dapat nutrien. Nutrien tu sebab apa? Sebab dia dah memang diformulakan. Ada nama susu formula. Sebab dia formulakan apa yang ada ini, tetapi yang lain-lain tu tak ada. Okey. Baik. So sekarang ni kita buka kepada soalan. Ada apa soalan? Eddie? Hello. Ya. Ada apa-apa soalan ke? Ada. Sekejap. Saya tengah nak baca Soalannya tadi ada beberapa soalan tadi. Okey. Soalan dari Uzma Impiana. Biasanya hari pertama kelahiran pengeluaran susu ibu amat sukar. Dalam keadaan ini, bagaimana caranya untuk baby dapat kolostrum tersebut secepatnya? Okey. Kolostrum ni akan keluar melalui rangsangan. Jadi dengan secepat mungkin, seawal mungkin, kalau ibu mampu, lekatkan mulut bayi ke puting. So rangsangan ini akan membantu untuk mengeluarkan hormon-hormon dan enzim-enzim untuk membantu pengeluaran susu. Tapi pastikan bahawa puting susu tu bersih. Bersihkan dia elok, okey semua kan, tak ada kotoran dan sebagainya, tak ada apa-apa, dan bagi dia nyunyut. So dengan itu, rangsangan itu akan mempercepatkan pengeluaran susu. Itu memang berlaku secara semula jadi. Memang tak dinafikan, memang pada peringkat awal memang susah. Tetapi mesti dibuat. Okay? Paling-paling tidak pun jika anak tak mampu untuk menyusu, maka atau menyunyut, gunakan breast pump. Cepat-cepat. Breast pump. Rangsang dia. Walaupun tak ada susu lagi yang keluar, apa semua, tapi breast pump. Sakit pun sakit lah, tak apa. Ada sebab-sebab ibu kata sampai demam. Tak apa, lalui dulu. Okey, kalau perlu, kalau terasa sakit dan semakin sepasal, janganlah buat kuat-kuat sangat, perlahan lah, kan? Memanglah bengkak kawan tu, kan? Kau benda tu lembut, jadi relax, kan? Usap, macam tu, kan? Okey, so rangsang, insyaAllah dia akan keluar. Okey, bagi tu normal. Right. Okey, selepas hamil 7 bulan, maksudnya tak keluar baby lagi pun, air susu dah keluar dah. Biasa? Adakah ia normal? Normal. Normal Ya, normal. Dia keluar awal. So sekarang ni bila berlaku macam tu, apa you buat? You kena pump lah. Jangan biarkan dia bengkak, sebab kalau terlampau bengkak sakit. Apa yang berlaku jika dia tak pump betul? Adakah macam mana, apa yang berlaku? Dia akan macam mana? Apa yang akan berlaku pada ibu tersebut? Susu akan sentiasa membuat keluar. Ini memang jenis memang aktif ni. Memang dia punya hormon dia memang sangat-sangat high quality. Cepat sangat dia nak keluarkan. Sebab dia dah isi pada mammary gland. Mammary gland pun tak mampu untuk nak menampung, sebab bayi tak keluar lagi, baru umur 3 bulan. So what you can do is just breast pump. Beli breast pump, picit dia keluar,
dan bagikan pada sedekah. Nak buang ke nak apa tu pulang lah. Tapi yang pentingnya sebab ada hospital dia ambil juga susu ibu ni kot. Sebab ada baby-baby yang perlukan susu ibu. Jadi ada rasanya hospital ambil rasanya susu ibu. Tapi masalahnya kadang-kadang daripada segi hukum pula. Kadang-kadang ibu-ibu susu ni. Ibu susuan. Jadi kita pun tak tahu. Tapi memang ada hospital-hospital yang mana dia ambil, tetapi I tak rasa banyak hospital yang mengamalkan kaedah ni. So pada ibu-ibu yang berlaku keadaan ni, apa dia buat? Dia kena buang lah. Dia nak simpan takkan nak bagi bapak minum kot. Kan? Kan? So kena perah dan buang. Perah dan buang. Alright? Okay. So sebab dalam di klinik kita memang tidak ada ubat untuk mengurangkan susu. Untuk menggalakkan susu ada. Tapi untuk mengurangkan susu tak ada. Memang tak ada. Memang there is no such medication. So dia kena sentiasa bersihkan payudara dia, kemudian tu pump, keluarkan susu. Sebab tu teknologi breast pump tu sangat penting. Ada digunakan oleh ibu-ibu yang macam ni. Tapi tak ramai. Bukannya semua ibu yang berhadapan masalah macam ni. Nisbah dia sangat-sangat kurang. Okay? Cuma yang biasanya ibu-ibu yang normal ni, susu dia mammary gland dia mula membengkak saat-saat penghujung kehamilan. Right. Tapi jika ada, maka that is the process lah. Dia kena pump dan buang. That's it lah. Jangan simpan pula. Jangan simpan pula, nak tunggu sampai anak lahir baru nak bagi balik kan. Tak payah, buang. Okey. Ni dari Saumi. Jarak kehamilan 2 tahun, penyusuan anak yang terdahulu bersambung dengan anak yang baru lahir. Adakah ia akan menjejaskan kandungan susu ibu kepada anak yang dilahirkan? No. Tak. Okay. Dia tetap sama. Tetap sama. Dia tak akan berubah. Kalau susu ibu dan nama dia tak akan berubah. Daripada kandungan enzim dia, hormon dia, laktosa dia, kemudian tu dengan dia punya antibody, tetap sama. Dia tak akan berubah. Right? Nak sambung-sambung lah, tak ada hal. Sebab ketahanan susu ibu ni, dia boleh berlanjut antara sejak dia melahirkan sehingga bertahun-tahun. Dia memang ada dalam tu. Memang ada kemampuan. Ada separuh ibu tu yang memang boleh bertahan susu dia bertahun-tahun. Walaupun dia dah beranak, mantu dia beranak lagi. Susu dia tetap ada. So that is fine. Okay, memang ada kes-kes yang macam tu. Ini telah pun dibuat kajian. So don't worry. Okay. So doktor, biasanya berapa lama doktor yang secara normalnya susu itu akan berhenti? Dia tak menentu. Dia mengikut kepada keadaan badan ibu tu sendiri. Jika badan ibu tu sehat, bagus, ada sometimes dia ada sebulan dah berhenti dah. Atau kadang-kadang ada separuh tu selepas 6 bulan berhenti dah. Tapi ada separuh tu bertahun-tahun tak berhenti-berhenti. Ini semua adalah satu proses yang normal. So memang ada banyak kajian yang berapa lama susu ada dalam payudara selepas bercerai susu. Maknanya anak dah bercerai susu dah. Tapi susu tak berhenti. Memang kajian telah pun dibuat dan ditentukan dan didapati bahawa jawapannya adalah tidak menentu. Dan dia boleh mencapai hingga bertahun-tahun. Dan itu bukannya satu keadaan yang luar biasa. Itu dinamakan biasa. Cuma yang jadi luar biasanya sebab tak berlaku pada kita. Tak berlaku pada ibu tersebut. Tapi dalam kajian didapati bahawa itu cuma adalah keadaan yang biasa-biasa sahaja. So don't worry lah. Jangan risau. Right? Okay, doktor. Bila kalau kita tengok biasa orang relatekan antara susu ibu ni, apa yang ibu makan, maksudnya yang makanan tadi tu akan daripada susu, dia akan melibatkan juga daripada susu tadi tu, betul tak? Yes. Tadi tu. Jadi maksudnya kalau kita nak dapatkan susu yang berkualiti, adakah kita perlu menjaga pemakanan kita yang hari ni pun kita pun dah
tahulah makanan yang kita makan hari ni. Yes. Adakah dia mengganggu kualiti susu ibu? Of course. Sebab kualiti susu, sebab dia dibuat dalam kilang badan. Dalam badan. Daripada peringkat selular, daripada peringkat benda yang dimakan. Jika masuk yang kurang kualiti, dia akan efek susu. Dia akan efek susu. Maknanya kalau makanan yang masuk itu tidak seimbang, tak cukup segala-galanya, banyak kekurangan, maka pasti-pastinya hasil susu yang dia dapat juga adalah susu yang kurang kualiti. Itu. Sebab itu kadang-kadang, sebab itu saya hubung kaitkan antara topik ini dengan maximal nutrition. Sebab itu kita katakan bahawa produk yang kita ada hari ini sangat-sangat luar biasa. Sebabnya dia memberikan kepada cellular health, iaitu kesihatan selular. Dan kita pula produk-produk di dalam Maxima ini ditatang, ditimang oleh kajian. Dan kita sangat-sangat tak risau. Kalau hari ini, contoh saya sendiri, sehari-hari duduk dekat rumah, nak dapatkan makanan, nak pergi keluar. Sekarang ni nak pergi dalam keadaan PKP ni, contoh MCO. Nak dapatkan makanan yang sesuai, yang segar sebagainya, tak mungkin. Tak ada. Dan nak dapat cukup nutrisi, memang tak ada. Buah-buahan yang ada dijual kat sana pun mungkin dah berapa bulan menyebuah. Kan? Tapi kita beli juga sebab dia nama dia buah. Kita beli juga. Tetapi saya cover balik dengan our nutrition. Sebab kita tahu dah. Dalam keadaan itu, kita cuma ambil makanan yang ada pada hari ini dalam apa keadaan sekali pun hanya untuk sedap rasa. Nampak? Untuk kenyang, rasa kenyang. Tapi bukannya untuk kesihatan selular. Jadi apa yang saya buat? Saya selalu sarankan kepada semua ahli-ahli kita untuk mengamalkan istiqamah dengan produk-produk yang kita ada. Sebabnya, especially AFA. Sebab confirm minima 64 nutrition ada kat situ. So kalau kita peringkat awal ni, kita dapat memperkenalkan makanan kita sama ada CMX, EFX, KIX, BRX untuk ibu-ibu yang sedang dalam proses merancang untuk mengandung atau merancang yang sudah mengandung, menunggu saat kelahiran, sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Sebab ini akan mempengaruhi apa yang kita makan, akan mempengaruhi badan kita untuk mengeluarkan apa yang nak dikeluarkan daripada tubuh. Maksudnya doktor, kalau kita ambil suplemen yang kita makan, nutrisi yang kita dapat tadi tu, kalau kata baby tu menyusu, secara tidak langsung pun baby tu pun akan mendapat nutrisi yang sama daripada suplemen yang kita makan tadi ke macam mana? Yes. Yang macam saya katakan tadi, apa-apa walaupun ibu contohnya antibody. Tengah-tengah dia menyusu ke anak, dia dapat batuk, dapat sesama, contoh. Okey. So secara tak langsung ibu akan membina antibody dia dalam badan dia. Sebab itu memang proses homeostasis. Ingat tak? Okey. So apa antibody, antigen antibody yang terbentuk dalam waktu dia menyusukan anak akan disalurkan terus melalui susu. So secara tak langsung jangkitan tadi yang ibu dapat membantu juga anak untuk mengelakkan daripada mendapat jangkitan yang sama. Nampak tak? Bayangkan. Itu antibody. Bayangkan pula dengan nutrisi. Jadi nutrisi yang ibu makan, sebab itu dia mempengaruhi warna susu. Macam yang saya katakan awal tadi, dia mungkin boleh jadi putih tapi tak semua susu putih. Dia kadang-kadang ada susu yang warna kuning, warna hijau, biru, coklat, macam-macam. Sebab dia dipengaruhi oleh pemakanan. Jadi bayangkan kalau kita dapat makanan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat sesuai, sangat-sangat mempan dan mantap, complete nutrition, pasti-pasti akan disalurkan kepada anak kita. Sebab saluran pemakanan penghubung antara bayi yang baru lahir dengan ibu adalah melalui penyusuan ibu. Sebab dah keluar. Masa dalam kandungan, dia dihubungkan dengan plasenta. Nampak? So apa yang ibu makan semasa masa dia mengandung, apa yang dia makan dia akan supply melalui plasenta. So sebab itu baby tu keluar cantik, comel, kulit mulus dan sebagainya. Lepas tu bila keluar pula, plasenta dah dipotong, nak makan ikut apa? Ikut mulut. Melalui apa? Cairan yang dipanggil susu. Yang keluar dari mana? Daripada payudara ibu. Itulah benda yang hari ni kita belajar, topik yang kita belajar ini. Jarang kita bawa topik-topik yang macam ni, doktor. Tetapi topik ini pada saya adalah topik yang semua orang nak tahu sebenarnya. Semua orang nak tahu. Terutamanya buat ibu-ibu baru. Buat mereka yang baru bergelar ibu. Yang tidak ada pengalaman sangat. Especially yang duduk dekat bandar-bandar. Biasanya kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak terdedah. Kalau macam duduk macam orang-orang yang dekat kampung, dia lain sikit. Dia orang punya ni kan, dia orang punya
cara dia, pantang larang dia, everything semua nak macam Ya. mana, nak susu banyak, macam mana nak ni apa semua kan. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat orang cakap tu manfaat kepada anda semua supaya apa? Boleh menjadikan satu panduan, panduan apa, boleh cerita dekat orang pasal tentang bagusnya susu ibu ni. Dan yang lagi bagus kalau kita nak dapatkan kualiti susu tadi tu kepada anak kita tadi tu, ambil lah suplemen. Dan suplemen ni pula nak ambil, boleh ambil, tetapi pilihlah suplemen yang ada kajian klinikal. Dan tidak kan saya tak tahulah pada pandangan doktor lah sesuai ke kita makan contoh jamu, jamu waktu kita menyusu, sedangkan jamu tu panas. Adakah benda yang kita makan tadi tu akan bayi tadi pun dia akan rasa panas juga? Yes. Sebab itu memang tidak digalakkan untuk ibu-ibu yang even selepas dia orang mengandung, jamu memang tidak digalakkan. Kalau boleh dia orang akan stop. Sebab jamu ni kadang-kadang boleh mengganggu kembang kuncup rahim. Sebab ada orang yang jika dia tak berhentikan jamu seawal mungkin, dia akan menyebabkan keguguran. Ada. Jadi bayangkan. Jadi sebab itu kalau boleh di saat-saat yang begini, jamu harus dihentikan. Sehinggalah kepada saat 6 bulan yang pertama tempoh penyusuan ibu, penyusuan bayi, supaya kita tidak melepaskan apa-apa. Sebab kadang-kadang jamu ni ada yang dibuat secara tradisional dan tidak dikenal pasti kandungan-kandungannya, terutamanya yang paling bahaya adalah steroid kandungan jamu ni. Kita tak pasti. Kemudian tu jika pun ada datang daripada formula-formula, maka still masih tidak digalakkan sebab dia akan mengganggu sistem, sebab sistem anak ni masih belum matang, ya. Jadi dia perlukan masa. Yang dia pentingkan, yang dia perlukan adalah nutrisi, ya, untuk yang saya bincangkan tadi. Dia perlukan enzim, dia perlukan antibody, dia perlukan hormon, dia perlukan mineral, dia perlukan protein, perlu karbohidrat, dia perlu iron, lepas tu dia ada macam lactoferrin dan sebagainya kan. Itu yang dia nak. Jadi kalau untuk ibu pula, dia makan jamu hanya untuk kesihatan badan dia, yang mana tidak memihak kepada bayi. Jadi selalunya kesan yang terdapat adalah anak kadang-kadang boleh dijangkiti dengan contohnya macam cirit-birit, demam panas yang tanpa sebab, ataupun hilang selera makan dia terganggu, ataupun berlaku kejadian demam dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan yang itu ataupun komplikasi-komplikasi lain, sebab kita kena faham ibu-ibu kena bertanggungjawab atas apa yang dia makan. Jadi untuk anda mungkin bagus, tetapi not for your baby. Sebab saat antara waktu kelahiran dan 6 bulan yang pertama ini adalah sangat-sangat kritikal. Ini saat anak-anak untuk membina antibody, untuk menerima nutrisi, perkembangan otak dia, perkembangan tulang dia, organ-organ dia. Sebab organ dia pun belum matang. 6 bulan contoh. Bawah 6 bulan, kita tak boleh bagi dia makan bubur lagi. Nampak tak? Hanya selepas 6 bulan ke atas. Itu pun bergantung kepada berat badan dia. Jika mencecah pada 2.5 kilo ke atas, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bayi ini boleh diberikan apa ni. Tapi ada separuh-separuh kalau anak-anak masih dalam apa ni, contohnya dalam beberapa ketika sebab masalah kesihatan dan masih duduk dalam inkubator contoh beberapa lama. Jadi bayi-bayi ini perlukan sokongan susu. Jadi kalau datang daripada, bayangkan anak yang premature, ibu pula ambil jamu dan perah susu dia bagi pada bayi, dan apa-apa akan jadi pada anak, you akan menyesal. Kan? Jadi sebab itu kena fikir betul-betul. Jadi tak salah untuk ibu-ibu nak mengambil yang mana yang sangat-sangat bergantung kepada penggunaan jamu untuk kesihatan wanita dia, untuk kesihatan dalamannya. Tak ada masalah, tetapi but not during the lactation. Jadi kalau boleh 6 bulan yang pertama tu tolong elakkan. Jadi selepas 6 bulan insya-Allah, kalau you berani, you boleh teruskan dengan apa-apa penggunaan jamu yang ada. Baik, sebagai tambahan, ada beberapa soalan yang juga tanya kepada saya, adakah susu akan basi? Susu tak akan basi. Selagi dekat dalam, dia tak basi. Tapi kalau dah perah kat luar, terdedah kepada panas, of course,
Jadi bakteria akan tumbuh, susu akan basi. Kemudian tu, adakah susu saya akan bocor? Contohnya dia terpancut keluar. Kan kadang-kadang separuh pasangan ni ada yang sabar tunggu 40 hari, ada yang sabar tunggu 100 hari, ada yang sabar tunggu lama-lama sikit, ada yang tak sabar langsung. Kan? Tengah-tengah bengkak tu tiba-tiba dia bersama. Jadi bila bersama, apakah susu dia akan bocor? Of course lah. Bila you climax, akan terpancut ada keluar. Itu normal. Jadi dia akan bocor lah. Sebab you climax. So, gesaan tu akan menyebabkan you punya you punya mammary gland akan mengepam, mengecut. Okey. Kemudian tu ada juga yang tanya, adakah payudara saya kecil? Adakah dia mengganggu penyusuan? Memanglah. Memang dia boleh menjejaskan penyusuan sebab mulut budak tak boleh nak kulum puting tu sebab dia tak apa nak sampai. Tapi walau apa pun teruskan bagi. Tapi kalau sekiranya suka sangat, dan tukarkan dengan pam. Jadi pam di luar dan gunakan botol untuk bagi dia minum. Okey. Memang tu boleh ke wanita dengan implan? Kan ada separuh perempuan kan dia pakai implan. Dalam Malaysia ni kuranglah orang Melayu kita ni pakai implan. Dah sekarang ni famous. Tapi orang sekarang ni pun macam-macam perangai dah kan. Jadi memang terganggulah sebab dia implan kan, sebab ada objek dalam rongga dada ibu dia yang jadi pembentukan susu akan jadi susah lah. Jadi dia buat tu sekarang orang buat tu sebagai bisnes betul. Orang implan, lepas tu jual produk untuk besarkan buah dada. Produk tu adalah produk untuk besarkan payudara. Walhal yang dia punya tu sebab dia pun implan benda tu. Dia buat bisnes. Ini masalah juga ni. Kan? Jadi tapi kita tak nak bincang lah pasal implan ni, tapi benda tu tak mengganggu tu tak. Memang mengganggu. Oh, mengganggu. Implan akan mengganggu. Sebab apa? Dia akan diletakkan di antara rongga-rongga dada tu, dia akan menyempitkan kilang kelenjar susu. Jadi pertama, yang kedua, bila budak-budak nak hisap, kadang-kadang dia tak dapat tegang, tak cukup ruang untuk nyunyut. Yang kedua, yang ketiga, bila nyunyut kan dia ada benda yang boleh mengimpit. Jadi silikon. Payah. Pasal dia pun silikon kan. Jadi susu nak keluar susah. Dia sekat-sekat. Ni bahaya ni. Ini yang kadang-kadang boleh menyebabkan kanser sebagainya because susu tak mengalir penuh, tak habis. Okay. Alright. Kemudian jika saya ada dalam ICU, dia sakit dan dia nak bagi anak dia menyusu, macam mana? Boleh. Kalau dia bukan jenis yang penyakit berjangkit macam COVID dan sebagainya, walau apa pun dalam keadaan sekarang ini, because kanak-kanak pun memang sangat dia punya antibody is very very strong, is very very good. So walaupun ibu dalam ICU, boleh masukkan bayi bersama ibu ataupun jika khuatir perah susu ibu bagi pada bayi. Boleh, Alright. Kemudian tu satu ni last question okey. Jadi mungkinkah susu saya boleh kering? Ada juga orang risau. Kan susu kering dia kata ini boleh berlaku. Tetapi keadaan ini dapat diatasi jika bayi anda menyusu atau mengosongkan payudara dengan kerap. Maknanya kejap-kejap menyusu. Jadi memang cepat. Tak sempat. Bukan dia kering. Tapi tak sempat nak bentuk, dia dah hisap. Cepat nak bentuk, dia dah hisap. Okey. Kemudian tu, anda mendapat zat. Jadi cara nak mengatasi adalah you kena relax. Tenang, ambil good nutrition, ambil good supplement, especially our nutrition. Kemudian tu dapatkan makanan yang seimbang. Ini fakta ni. Ini bukan otak-otak ni. Okey. Kemudian tu berehat dengan secukupnya. Jadi ingat bagi orang-orang ahli-ahli Maxima, saya sentiasa membincangkan tentang 3 prinsip kesihatan, makanan seimbang, exercise, rehat yang cukup. Nampak? Sama juga ketika anda menyusukan anak-anak, 3 fakta ini sangat-sangat penting. Anda kena pastikan makanan diet yang seimbang, terutamanya daripada Maxima Nutrition. Membantu dengan memasukkan Maxima Nutrition, anda perlu bergerak, iaitu beraktiviti, bersenam. Ya kan? Dan yang ketiga, rehat yang cukup. Jadi anda kena tenang. Jadi maknanya insya-Allah nutrisi yang ada dalam tangan Maxima ini yang ditatah
okey, yang ditimang oleh banyak kajian yang sangat menyokong kepada sifat-sifat positif pemakanan, sangat-sangat membantu insya-Allah. So dengan itu saya berterima kasih banyak kepada Tuan Eddie malam ini. Alhamdulillah, it's a very good topic, dan juga yang baik itu pada Allah, yang lemah itu pada saya. Maka saya sudahi majlis pada malam ini dengan sedikit berjumpa lagi, panjang umur, sihat badan, doakan kita sama-sama berdoa semoga tidak terkena dengan COVID ni, sebab sekarang ni COVID dah malam lampau, dan saya tak nak kupas tentang COVID because it's a very big topic. Tapi walau apa pun, tolong berhati-hati, jaga diri sendiri, jangan keluar rumah jika tak perlu. Okay? So dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Dan jangan lupa, ambil Maxima Nutrition. Please. There is no other nutrition in this world as good as Maxima Nutrition. Please, percayalah. Sebab saya datang dengan kajian. Ya, jadi untuk ahli-ahli sekalian, untuk ahli Maxima, tolong datangkan dengan keyakinan diri anda bertambah-tambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru bahawa Maxima Nutrition ditatah, dibelai, dimanja, ditimbang oleh banyak kajian saintifik dan klinikal. Allahu'alam bisawab. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. All the best to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia tadi perkongsian yang disampaikan oleh scientific advisor kita iaitu Dr. Zainal, yang mana topik yang sangat-sangat menarik, dan saya percaya ramai yang mendapat ilmu pada malam ini. Dan inilah topik-topik yang kita nak bincangkan, topik-topik yang selalu orang tak bincangkan tapi di Maxima kita akan bincangkan. Jadi inilah keunikan di Maxima, kita bukan sahaja bincangkan topik-topik semasa, tapi kita bincangkan juga topik-topik yang jarang orang bincang, yang kadang-kadang orang terlepas pandang, kita akan bincangkan di dalam Sembang Nutrisi ataupun di dalam Ask an Expert nanti. Okay, so thank you very much pada semua yang menonton, dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama-sama lagi dengan anda dalam Sembang Nutrisi. Jangan lupa tuan-tuan puan, benda-benda yang macam ni, topik-topik yang macam ni, this is the time untuk kita sharekan kepada kawan-kawan kita. Sebab mereka nak tahu sangat tentang kesihatan. Mereka nak tahu sangat tentang nutrisi. Jadi inilah masanya, inilah juga tanggungjawab kita di Maxima sebenarnya hari ini untuk ini sebenarnya adalah salah satu kita punya CSR. CSR yang kita sendiri buat untuk public. CSR yang kita buat untuk public. Kalau biasanya benda-benda yang macam ni kita nak dapatkan, mungkin kita nak kena bayar itu, nak kena bayar ni, nak attend kelas tu, kelas. Tetapi di Maxima sebenarnya percuma tuan-tuan puan. Yang paling penting, kita bawa ataupun kita sharekan link ni kepada kawan-kawan kita supaya apa? Mereka mendapat ilmu, mereka mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada setiap hari, setiap hari lah. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Sebab tiap-tiap hari Maxima ada program. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat luar biasa di saat orang. Kalau tak ambil peluang ni. Rugi. Sebab inilah peluang kita untuk menambah ilmu kita. Inilah peluang kita untuk kita menambah ilmu kita. Jadi this is the time untuk kita grow. Ini yang paling penting. Untuk kita grow, kita perlukan pembelajaran, kita perlukan ilmu baru. Di saat kita tak nak belajar, kita tak nak ambil ilmu-ilmu baru, maksudnya di saat itulah kita menghentikan kita punya perkembangan kita. Growth kita tu kita stop kan. Alright, so thank you very much pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan, salam satu Maxima, dan saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat anda, dan semestinya saya doakan anda semua dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini. Right? So stay safe everyone. Jangan lupa jaga kebersihan, sanitize, pakai face mask. Alright? So assalamualaikum. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye bye.